Kalau dapat explore dengan IPTS ke yang dah ada bidang ibu kan, yang tu mungkin saya nampak. Kalau di Melaka tu Mikos Kodesh tu dia ada buat khusus universiti ni kan. Mana kalau boleh join macam saya nampak ada mungkin lah. Saya pun tengah buat sekarang ni, tengah buat 6 CV. Ya. Dalam proses dengan agensi dana kebangsaan. So kita dalam program lah, dalam sebulan lebih tu kita cuba siapkan. Tapi kali ni kena apa tu kena ke depan sikit lah part apa tu part hak cipta tu. Itulah itulah penyakit dia tu. Benda tu mungkin sekarang nampak macam simple kan, tapi ke depan mungkin dia akan ada value lagi kan. Kita faham benda tu, tapi dia masalahnya dia mahal. Satu karakter tu kalau kita nak daftar dekat 3,000 lebih. So satu animasi, kalau kita let's say saya buat software dulu, saya buat 17 karakter. Just imagine kalau 3,000 satu karakter kali 17. Dah berapa ratus kan. Big money je tu. Tapi itulah kalau kita tak buat, maknanya kalau benda tu future boom kan. Apa saja, especially pemodal ni kan. Kita ceplok lah. Itu masalah kita modal lah. Modal. Sebab kartun ni tengok Mai, dia banyak karya. Dia orang nak daftar tu masalah dia mudah untuk memulakan pendaftaran. Dia nak kena spend RM15,000, RM20,000 untuk mana ada cash. Tambah-tambah lah keadaan sekarang ni kan. Itu pun mungkin juga nak kena main berbalik kepada polisi tu lah kan. Kalau kerajaan masih menjadikan pendaftaran itu sebagai punca pendapatan, payahlah juga kepada karya tu lah. Tapi kita ada option kan. Kita ada option dengan blockchain ni. Ya. Kita boleh daftar karya tu secara automatik. Maknanya karya kita tu yang kita masukkan dalam NFT ni, automatik dia dah protect dah. Dia original ni, author ni. Bagus tu. So yang tu selamat sikit. Murah sikit kan. Dia boleh bagi sesi talk tu kepada student tu. Boleh insyaAllah. Dalam dunia perniagaan ni, itu pun juga ilmu yang kena explore. Macam lah Cik Ibrahim pernah terjatuh ke lubang kan, yang Bilqis kan. Jadi belajar benda tu satu kan? pada pelajar-pelajar pusat perniagaan ni memang benda yang di future boleh ambil ni lah. Itu sangat penting untuk priority tu. Cipta ni memang ni lah. Bahaya. Bahaya kepada industri kita kan. Tuan Haji dengan Tuan Ibrahim boleh dimulakan sekarang? InsyaAllah silakan. Mencari timba si anak dara, bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Hai, korang macam mana hari ni? Sihat ke tidak? Boleh tak nak dengar suara sikit ni? Kita nak relax je. Biar dia anggur, terima kasih. Okay, hari ni kita tak nak ada rasa stress ataupun tak nak fikirkan kerja sebab saya faham minggu akhir ni memang kita fokus pada assignment dan tugas dan sebagainya. Jadi kami perlukan masa anda untuk beberapa jam, sekejap je, sekitar cil-cil je untuk hari ini. Terima kasih pada yang dah masuk, terima kasih juga pada yang baru masuk, sudi hadir dan join pada majlis hari ini. Ingat, jangan ke mana-mana, stay fix sahaja di tempat duduk anda sambil makan kudapan. Untuk peringatan, link hadiran akan diberikan pada 2 sesi, iaitu pada pukul 11 dan juga pada pukul 12.30 di ruangan chat. So, para pelajar Pontifical boleh alert pada ruangan chat. Sebentar lagi, tim DPP5 akan bagikan link kehadiran. Kita akan mulakan majlis sebentar lagi. Bolehlah pergi ambil air ke, keropok ke, cebodok ke untuk buat santaian hari ni. Sebab kita nak berborak santai dengan panel jemputan yang sangat hebat. Okay, so bolehlah ambil awak kata makanan ringan. Okay. Baiklah, korang dah sedia? Ready ke
Sabar Ready, tu. ready. Yes. Terima kasih. Mesti dia sabar lah. Okey, terima kasih madam. Mesti ramai yang tak sabar dan excited nak jumpa dengan panel jemputan yang sangat hebat, sangat legend dan dikenali ramai orang. Baiklah, tanpa membuang masa, majlis dimulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam Perak Aman Jaya. Yang saya hormati Tuan Haji Isa bin Muhammad selaku penyelaras Kolej PK. Yang saya hormati, maafkan saya, yang saya hargai, yang saya hargai panel jemputan kita pada hari ini. Jeng. Yang saya hormati barisan pensyarah-pensyarah Kolej PK dan rakan-rakan sekalian. Selamat datang ke Majlis Perjalanan Legenda Kartunis Malaysia 2021. Saya Nur Safarina Salim daripada Diploma Pengurusan Perniagaan Semester Akhir selaku pengacara majlis pada hari ini. Baiklah, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, saya ingin menjemput saudara Muhammad Daniel Fikri untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Terima kasih saudari Safarina. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa sahabat-sahabat kami, serta dosa-dosa orang-orang Islam di seluruh dunia. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu hikmah, pintu-pintu berkah, pintu-pintu rahmah, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kesejahteraan, pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Kau berkati dan rahmatilah majlis kami pada hari ini. Kau jadikanlah majlis ini memberi manfaat kepada setiap orang yang menghadirinya dan mendengarnya, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Muhammad Daniel Fikri atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, tanpa membuang masa, dengan sepenuh hati yang sangat ikhlas, saya ingin menjemput Tuan Haji Isa untuk merasmikan majlis pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Cik Pengurusi, Cik Safarina. Yang saya hormati, yang saya kasih saudara saya Cik Ibrahim Ujang, para pensyarah, yang terkasih penganjur event pada pagi ini, iaitu pelajar Diploma Business Study Kolej Petra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengajak kita sama mengatur setinggi rasa kesyukuran kepada Allah SWT dengan limpah dan keizinan jua, insyaAllah, alhamdulillah, kita dapat berkumpul dalam program yang mulia ini pada pagi ini. Ini insyaAllah tuan-tuan, puan, adik pelajar dapat berkongsi pengalaman yang berharga, yang berharga, yang amat bermakna daripada tamu khas jemputan kita, Cik Ibrahim Ujang. Jadi saya sebenarnya panggil juga sebenarnya bila Cik Azwa WhatsApp saya, puan cara kata puan Nurjana hantar paper saya untuk jemput Cik Ibrahim, merupakan antara peminat saya jugalah. Waktu saya ni saya Cik Ibrahim tu lah. Kita memang bila ingat majalah gila-gila, ingat profesor semua tahu majalah Ujang dan macam-macam lagi, memang kita bersih dulu. Itulah media untuk hibur di antara bahan-bahan bacaan lain lah. Stres-stres belajar tu kita buka lah majalah ini untuk boleh berkongsi. Saya rasa insyaAllah daripada apa yang Cik Ibrahim
wujudkan macam majalah ini kan, banyak perkongsian yang boleh kita dapat di samping 2000. Saya rasa ini juga merupakan medium pendidikan dan saya yakin juga insyaAllah Ibrahim akan ke depan lagi lah bidang ini, kerana dia tidak lain tidak bukan kan, dia adalah salah satu pekerjaan ilmu yang dapat kalau boleh maknanya dimanfaatkan juga, sebab Nabi kita berpesan kan, bekalan orang Muslim itu bila mana bertemu Allah esok kan, 3 perkara. Pertama, kalau dia ada anak yang dia didik dengan anak yang soleh-solehah, mendoakan segera-geranya berada dalam Allah dan juga bila bertemu Allah nanti, dia ada harta dimanfaatkan, disedekah, disumbang apa yang diperlukan, dan beliau ada ilmu. Cik Ibrahim ada ilmu dari Tunisia, boleh menyampaikan ilmu itu mengajak orang faham Islam, beriman kepada Allah Ta'ala, dekat kepada Allah Ta'ala. Ini bukan 3 benda yang boleh menjadi bekalan kita bertemu Allah SWT. Jadi saya yakin insyaAllah pengorbanan beliau, usaha beliau, apa yang beliau akan curahkan kepada kita, pelajar tahun lahir, diploma bisnes kepada serta even diploma bidang lain, dan juga para tetamu yang ada bersama dengan kita, wapa mungkin pelajar lain secara boleh insyaAllah alhamdulillah dapat dimanfaatkan sesi ilmu perkongsian. Jadi saya sekali lagi amat berbesarhati, amat rasa teruja mendengar, walaupun saya ada juga syarat maksudnya pagi ni juga tapi saya rasa ini yang pertama, saya berharap saya dapat terlibat dan mendengar bersama dalam sini. Jadi sekali lagi saya amat mengucapkan terima kasih banyak kepada Cik Ibrahim kerana dapat meluangkan masa, dan juga saya rasa para pelajar, para penganjur lepas ini boleh meneruskan sesi ini dengan banyak lagi tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, karyawan, boleh supaya kita berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu untuk kita mendepani kehidupan yang sebenar. Jadi kita bincang bersama dengan Cik Ibrahim, dia juga banyak pengalaman kan, daripada zaman manual dulu, sekarang analog dulu, sekarang dah teknologi depan, kita dah masuk ke era iPhone, industri 4 kan. Jadi teknologi ni sentiasa kena berkembang. Jadi kita yang generasi lama ni kena cepat kejar lah. Kita takkan tertinggal. Bukan kita tertinggal, kita tak dapat sebab kita masih berada dengan mereka, tapi kita lost. kena berusaha. Saya juga bila saya berdepan dengan student dan saya bersih lama, kena tingkatkan. Jadi insyaAllah terima kasih banyak sekali kepada Ibrahim, terima kasih banyak kepada para penganjur, para pensyarah yang untuk menjayakan majlis ini. Semoga kita mendapat manfaat bersama insyaAllah. Wallahu alam, saya dengan kalimah yang Allah muliakan, Bismillahirrahmanirrahim, merasmikan majlis pada pagi yang berbahagia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji atas rasmian itu tadi. Baiklah, kita akan ke acara yang dinanti-nantikan, iaitu bersama dengan panel jemputan yang sangat hebat. Jadi majlis kita hari ini, kita akan berjumpa dengan jemputan yang sangat dikenali. Korang sebutlah majalah ke, perwatakan ke, ataupun orang kata lawak, dia lah orangnya. Jadi kita akan bersama dengan Tuan Ibrahim bin Anun dengan nama yang sangat popular, iaitu Ujang. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit tentang beliau. Tuan Ibrahim bin Anun dilahirkan pada 18 Oktober 1965 atau lebih dikenali sebagai Ujang. Dan beliau merupakan seorang kartunis Malaysia. Nampak hebat tak? Jadi pada masa yang sama, beliau memulakan kejayaan animasi bersama majalah Legenda, Jane Bramboy, Sok Sundarian, Shibam dan juga Aku Tidak Menang. Sikit je, tak ada lagi. Jadi saya akan serahkan pada beliau untuk menceritakan selanjutnya. Baiklah, sebelum itu saya akan serahkan kepada saudara Muhammad Syamil bin Rusli selaku moderator dan timbalan pengarah program yang sangat ramah dan profesional berhati. Jadinya Syamil, macam mana kita akan berborak santai ni dengan Tuan Ibrahim kita? Alhamdulillah, saya pun tak sabar
Tuan Ibrahim. Jadi dipersilakan Syamil. Terima kasih saudari Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Pada hadirin yang sudi hadir pada program kita hari ini, dan terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis saudari Sabrina dan Tuan Haji Isa atas pelaksanaan program sebentar tadi. Dan tidak lupa juga pada hadirin yang sudi hadir untuk meriahkan lagi program kita pada hari ini, serta terima kasih sangat besar kita ucapkan kepada penantian kita pada hari ini, Tuan Ibrahim bin kerana sudi untuk bersama kita berkongsi ilmu dan menceritakan pengalaman beliau. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syamil Meruski, pelajar semester akhir dalam pengurusan perniagaan dari Kuala Lumpur, dan saya ditugaskan sebagai moderator untuk program hari ini. Baiklah, kita mulakan program kita hari ini dengan mengenali sedikit tentang siapa panel jemputan kita pada hari ini. Mungkin ada yang nak tahu siapa Tuan Ibrahim, dan mungkin ada yang pernah dengar tentang karya Tuan Ibrahim, tapi tak tahu siapa di balik karya tersebut. Jadi, kalau tak keberatan, saya menyebut Tuan Ibrahim memperkenalkan diri sedikit dan menceritakan sedikit latar belakang buat para hadirin hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ucapkan terima kasih kepada Polis Petra. Dan cerita pasal latar belakang saya ni tak ada apa sangat. Saya berasal daripada Kampung Josek, Pulau Pindah, Negeri Sembilan. Pada tahun 1982 saya mula berhijrah daripada kampung. Saya berhijrah ke Kuala Lumpur dan memulakan karier sebagai kartunis di majalah Gila-Gila pada tahun 82. Masa tu result SPM belum keluar lagi. Kemudian saya di Gila-Gila selama 10 tahun. Saya berhenti Gila-Gila dan saya berkolaborasi dengan Karisma Senior Berhad untuk menerbitkan animasi berseni pertama Malaysia, iaitu Sontorian. Pada tahun 94 kita dah start buat animasi dah. Kemudian pada tahun 95 saya menerbitkan majalah Ujang, majalah yang menjadi saingan terdekat majalah Gila-Gila pada waktu itu. Ia dengan subscription kita yang mencapai 396,000 jualan pada setiap bulan. Kemudian habis di majalah Ujang saya menerbitkan majalah London, dan saya beberapa majalah lagi lah macam Kulit Terhubung, Maria Lawa. Saya menerbitkan banyak majalah selepas itu, dan sampai ke hari ini saya masih lagi sekali-sekala buat juga penerbitan ni. Semua kerja-kerja seni yang berkaitan dengan kesenian macam animasi, advertising, majalah, dan yang terbaru ni saya pun buat juga lukisan-lukisan untuk digital dalam pasaran NFT. Saya rasa itulah lebih kurang lah kan kerjaan. Baik, terima kasih Tuan Ibrahim. Okay, sebelum saya teruskan acara kita pada hari ini, saya ada sedikit info tambahan yang mana penonton juga boleh mengajukan soalan jika ada apa-apa soalan nak diajukan untuk Tuan Ibrahim dengan dua cara. Satu, hadirin boleh komen dekat ruangan komen kat bawah, ataupun boleh tekan button logo tangan tu dan boleh tanya secara direct dengan Tuan Ibrahim dan akan sembang secara terus. Okey, tapi perlu difahamkan Tuan Ibrahim boleh menolak mana-mana soalan yang mungkin agak kurang sopan ataupun akan mengganggu sensitiviti mana-mana pihak. Tak apa. Dia boleh tanya apa je, tak ada Boleh masalah. tanya apa je? Okey, Tak kalau apa. dan relax, itu betul relax. Tak ada masalah. Tak apa, sensitif pun tanya je, tak apa. Kita tahu lah nak senset macam mana kan. Tak beberapa masa saya akan proceed dengan soalan-soalan yang dah diberikan kepada saya untuk sepanjang program ini. Okey, soalan pertama daripada kami, boleh Tuan Ibrahim ceritakan tak macam mana boleh kita cetusnya ilham dan minat untuk menjadi seorang kartunis? Sebab ramai antara kita ni minat berbeza-beza. Satu minat kartunis susah kita nak jumpa satu yang peminat. Macam mana datangnya minat tu kan. Ya, macam mana boleh datangnya minat tu Tuan Ibrahim? Okey, minat melukis kartun ni sebenarnya dia datang secara automatik. Secara automatik. Masa kita budak-budak lagi, belum sekolah lagi, setiap orang kan dia ada kesukaan dia. Ada suka laki buku, ada suka main pondok-pondok, ada suka kumpul tudung oren lah apa kan. Masa kita kecil-kecil kan, kita suka, ada benda yang kita suka buat. Jadi saya punya minat masa kecil tu, secara semula jadinya saya suka menconteng. Jadi saya tak boleh jumpa kertas dengan pensel. Jadi buku kakak saya conteng.
jumpa kertas kosong, jumpa pesen, saya akan reka. Benda tu secara semula jadi, bukannya kita apa tak. Memang minat dia kat situ. Even orang tua saya pun tahu kalau saya lasak-lasak sana tu dia bagi kita bagi pesen. Memang diam lah duduk kat tempat dia. Dia semula jadi kan. Kemudian benda tu berebak. Bukan sekadar contoh buku, dia dah pergi sentuh dinding rumah orang, tiang rumah orang, yang jiran. Jumpa orang conteng dinding rumah jiran lah. Jadi jiran marah. Benda tu kita tak faham lagi masa tu kan. Tapi minat tu ada. Dan terbawa dia pada zaman saya belum sekolah sampai saya ke sekolah rendah. Pun sama, dia makin teruk. Penyakit tu makin teruk. Bila cikgu mengajar ke depan, saya lukis dia. Cikgu tengah mengajar. Cikgu tengah buat apa, kita sibuk dengan lukis. Jadi, masa tu dia jadi problem lah. Kan? Orang tu tak suka itu dia suruh belajar. Cikgu pun sama, dia suruh belajar. Dia suruh lukis kan. Dia kata kau nak jadi apa, kau lukis. Jadi itu permulaan dia. Dia berkembang dan berkembang sehingga minat tu tadi dipupuk dengan betul. Cikgu sekolah mula nampak bakat tu dan di-channelkan saya dan diarahkan saya ke mana saya nak dengan minat saya. Okey, saya punya asal minat tadi. Jawab tak? Okey. Kemudian faham. Jadi Tuan Ibrahim start buat majalah dengan gila-gila kan. Untuk yang majalah semua dengan Tuan Ibrahim macam Ujang, nama tu boleh tak kami nak tanya dari mana datangnya asal nama Ujang? Okey, yang pertama tu saya asal daripada kampung, daripada Negeri Sembilan. So nama panggilan di kampung orang panggil, keluarga-keluarga panggil Ayim. Nama saya Ibrahim, jadi bila Ibrahim orang panggil Ayim lah kan. Bila saya berhijrah ke Kuala Lumpur, saya mula melukis kartun dengan gila-gila. Yang Pak Taib tengok nama Ayim ni, dia kata nama ni manja sangat lah dia. Nama Ayim ni macam manja-manja sangat kan, macam kampung-kampung sangat. So dia kata sebab saya berasal daripada Negeri Sembilan, dia kata pakai nama Ujang sebagai ganti nama kedua. Sebab kalau Kelantan dia panggil Awe kan. Kalau dia panggil apa? Awang lah, apa kan, nama-nama gelaran dekat tempat tu kan. So Negeri Sembilan ni dikenal dengan nama Ujang. Dan dekatlah kartun saya pertama saya pakai nama Ayim. Kemudian keluaran berikutnya selepas tu saya dah tukar nama Ujang lah. Sejak daripada gigi pada tahun 93 saya mula menggunakan nama Ujang. Dan teruslah sampai sekarang. Oh, mana nama Ujang tu daripada nama panggilan Tuan Ibrahim sendiri? Nama panggilan. Nama gelaran. Orang kata apa? Nickname. Lag ke? Kita punya apa ni lag ni? Dia macam lag. Tak tahu rasa. Mungkin jadi masalah internet. Dia ada masalah internet. Sekejap ya. Apa kita cerita je pasal supaya kita tak drag kan? Sampai dia masuk. Nanti boleh. Tu soalan. Apa Sabrina ambil dia? Saudara. Sebentar. Awak. Dua soalan dah jawab dah tadi tu. Ni Pakcik, maaf Puan, ada soalan daripada masyarakat kita. Dia ada tanya, ada tak cadangan nak terbitkan semula kartun Usut Senturian? Sorry. Okey, sebenarnya permasalahan ni dah lama dah. Banyak orang minta saya buat balik. Tapi dia ada masalah intelek property. Milik karya intelek. Maksud saya menghasilkan karya-karya ni semua saya tak ada buat pendaftaran IP. Jadi saya tak boleh buat. Dia dimiliki oleh syarikat. Sepatutnya sebelum saya buat tu saya dah daftarkan baru menjadi hak milik saya. Yang buat ada tapi tak boleh. Sebab sengketa undang-undangnya. Kos kita dah masuk dah. Dah. Tu lah. Kekangan kita buat online ni lah dia sebab kita tak dapat jangka. Benda macam ni. Tak apa. Biasa. Okey. Saya teruskan dengan pasal watak-watak Ujang tadi. Saya nak benda yang buat saya confuse sebab apa yang tertarik dengan watak Ujang ni. Dah majalah Ujang. Dia punya watak tu ramai ada macam nampak orang sioman, ada yang nampak urus bedul,
So, watak-watak dalam majalah ni, Tuan Ibrahim cipta berdasarkan environment sekeliling ataupun just imajinasi? Sebenarnya macam mana datangnya watak-watak dalam majalah Ujang tu? Okey, kalau tengok saya punya karya ni pada tahun 92, saya memang ada karakter-karakter yang macam ni. Contohnya, bila saya terbitkan Aku Budak Minang, saya ada watak Acak. Acak ni adik saya dan dia seorang autism lah. Kita katakan autism lah. Jadi, daripada karakter dia tu, saya olah dan jadikan kartun. So, saya ada buat karakter Acak, Jibam, Amber dan Beramboi. Jadi, sepanjang saya berkarya ni, 4 karakter watak orang siuman ni memang sentiasa ada dalam cerita tu. Sebab dia satu karakter yang unik. Dia yang unik. Yang orang kalau tengok, yelah orang gila orang suka tengok kan. Yelah, Kan orang gila kan. jadi ketarikan dalam majalah tu berkelakar. Kalau kita pergi padang-padang, kita nampak orang gila kadang kita leka tengok kalau kita tunggu bas tu kan. Apa dia buat, apa dia, gerak-geri dia kita suka tengok kan. So itu antara satu elemen yang saya terapkan dalam karya saya. Kita ada soalan daripada kita punya hadirin ini. Dia tanya mana datang idea untuk watak asal. Saya ingat lagi ada asal-usul kenapa buah gajus biji di luar, kenapa babi hidung kenyat kuda dan kubur. Memang kelakar gila. Kita komen-komen antara hadirin kita tadi. Soalan dia apa? Saya pun tak apa nak faham. Kita terangkan dengan soalan kita. Okey, pada pendapat tuan, kenapa kartun station ni tidak kaya sedangkan di luar negara kita nampak ni value sangat besar. Macam kita tengok negara Jepun lah pasal mereka seni komik, dia boleh pergi sampai ke luar negara dia punya komik-komik. Kenapa dekat Malaysia ni kita tak terbuka sampai macam mana dia orang? Siapa cakap tak kaya? Itu orang kata persepsi. Apa perangkaan dia? Persepsi orang-orang macam saya tak tahu. Kita tak boleh bermain persepsi. Kita mesti bermain dengan angka dan apa yang nyata, fakta. Ya, majalah gila-gila dijual dengan jualan RM300,000 dengan harga RM5. So you imagine berapa? RM500. Itu untuk jualan Satu satu keluaran. Satu keluaran. Saya buat majalah Ujang 386,000 naskah dengan harga RM5 satu naskah. RM5 kali 380,000 berapa? Berapa turnover dia? You urusan perniagaan kan? Kita buat 600,000, 700,000 sebulan untuk perbitan majalah ni. Almost million dengan merchandise. untuk satu bulan. Ya. Dia satu industri yang sangat besar. Sama juga macam kita buat animasi yang kita buat yang kita jual ke RTM. RTM beli 1.1 juta. Untuk satu animasi. Dia satu amount yang sangat besar sebenarnya. Ada kartunis yang kaya. Ada. Tapi kita ni bukannya orang yang bukan orang yang jadi macam apa nak masuk lista. Maknanya nilai itu sangat besar dan ada. Bila saya naik ke mahkamah berlawan dalam kes intelek property ni, saya kena 1.8 juta. Saya hutang 1.8 juta. 1.8 juta. Ya, saya. Tahun 2000 saya bankrupt. Jadi sebenarnya kita industri dekat Malaysia dia tahun 80-an, 90-an dia sangat besar. Even animasi kita pun pergi ke luar negara. Sebenarnya kita buat, kita jual ke 9 negara. Di luar negara kita jual. Cuma masalah dia dekat Malaysia ni, benda yang berkaitan dengan hak milik karya itu yang membuatkan ada pelukis-pelukis yang jatuh miskin. Itu punca dia. Sebab kita tak lindungi karya-karya kita. Benda ni benda baru. Pada tahun 70-an, 80-an orang tak tahu tentang hak milik karya intelek. Even kerajaan pun tak ada syaratkan, tak ada iklan, ada public awareness. Selepas kes saya naik ke mahkamah, kes saya itu jadi reference case. Kes yang pertama berlaku di Malaysia. Masa saya perebutan hak milik karya. Dan selepas tu baru kita nampak dekat Malaysia ni ada syarikat-syarikat untuk mendaftarkan hak milik karya ni. Dan masa zaman tu pun lawyer yang mengendalikan pasal intelek property ni, kita ada 6 syarikat saja di Malaysia. Yang lainnya di Filipina, di luar. So kita sebenarnya lambat sikit. Negara kita ni lambat sikit daripada
daripada luar lebih kaya. Sebab negara lagi besar. Oh. Even Jakarta itself berapa juta. Dan tengah-tengah Jakarta saja, kalau katakan tengah Jakarta ada 70 juta, you buat satu majalah, you print 1 juta, you sangat kaya. Betul. Dekat Malaysia kita ada 30 million. Penduduk kita ada 30 juta di Malaysia kan. So kita jual majalah, berapa kita boleh cetak? Let's say kita kata 300 ribu. Kita tak sampai majalah kita dekat Prenda, dekat Pekla yang jauh sampai 50-60 kilometer kat dalam. Kedai-kedai kecil yang dekat kampung-kampung. Semua tu cover about 10 to 50% kita punya market. So kita jual dekat Malaysia, selama Islam kita dah jual 70-80 ribu majalah. Tapi kita tak sampai keluar sebab apa? Sebab masalah transportation, masalah agent, sub-agent. Ada banyak masalah-masalah lain yang kita hadapi. Nak buatkan kita, nak bagi kita punya signature tu sampai let's say 1 million, 2 million, boleh kalau kita ada prasarana yang bagus. Tapi kita just bayang bila kita nak hantar majalah ke satu tempat jauh dekat pedalaman, dan kita kena tumpang eco vendor masa tu. Lori yang bawa surat khabar hantar dekat satu kedai tu yang tali pada sekarang. Majalah kita tu sini dalam bentuk 4 naskah kita hantar dekat kedai. Sebab kita perlukan banyak outlet yang kecil-kecil yang masuk ke dalam-dalam kampung, kota kampung. Ataupun orang kampung keluar ke bandar baru beli majalah. So that is the reason. Kenapa kita punya pelukis tak boleh nak kaya macam dekat luar negara ni. Dekat luar negara tu setempat dia dekat Jakarta, Islam dah ada 70 juta. Dia buat majalah, dia dah boleh dapat pulangan yang sangat besar. Bagi dalam kita ada soalan daripada kita punya hadirin. Assalamualaikum Tuan Ibrahim. Saya jiran sebelah Tuan Kakak Tuan. Daripada Muhammad Iskandar. Dia kata Assalamualaikum Tuan. Saya jiran sebelah rumah kakak Tuan Cik. Oh, kakak saya. Kemudian daripada Keseh Beralim. Dia kata Tuan Ibrahim, adakah Tuan menggunakan software 3D untuk mengerasikan artwork untuk NFT? Sekiranya belum, adakah Tuan mempunyai rancangan untuk demikian? Okey, sekali NFT saya gunakan 2D saja. Tapi kalau ada yang nak berkolaborasi untuk buat 3D, sangat dialu-alukan. Saya dah boleh PM saya dekat Facebook saya. Kan kita bincang macam-macam. Okey, daripada Puan Hidayah Latif. Bagaimana Encik Anun, Cik Ibrahim boleh mendapat idea untuk membuat kartun jadi kelakar? Asal beli je mesti kelakar tak gaban, dia kata. Dari mana dapatnya idea Tuan Ibrahim? Okey, kelakar ni dia subjektif tu. Dia subjektif. Kadang-kadang benda tak kelakar pun orang kata kelakar. Betul tak? Kan? Dia tengok pada orang je. Tengok pada orang. Subjektif. Saya pun tak tahu. Kalau kata macam mana buat, saya tak tahu macam mana nak buat. Umpama macam masakan mak. Mak kita masak, semua kata mak dia masak sedap. Tapi kalau kita pergi, kita kata tak ada sedap masakan mak aku. Kan? So, base. Benda tu dia ada, itu dia kata bakat semula jadi. Kan? Kalau pelawak dia kata funny bone. Dia semula jadi, benda tu dah ada dalam diri dia. Dan dia tak boleh nak interpret, tak tahu macam mana nak cakap. Saya pun tak kerti nak cakap. Kan? Sebab saya rasa saya serius. Kan? Orang cakap, cakaplah serius sikit. Saya dah serius lah, tapi orang kata tak serius. Kan? Jadi itu, orang kata benda yang kita tak boleh nak apa nama? Nak joke down lah. Nak kata, begini, saya tak tahu. Saya tak ada opinion. Bos kita dah keluar balik. Okey, Tuan, ada soalan juga daripada Muhammad Anwar. Daripada Muhammad Anwar, dia tanya, Assalamualaikum Tuan, jika saya berminat menjadi seorang kartunis, apa perkara pertama perlu saya lakukan? Apa benda yang perlu sedialah jadi seorang kartunis? Okey, kalau berminat jadi kartunis ni, pertama dia kena rajin melukis. Dia kartunis ni, dia pertama, dia kena bercerita pasal teknikal lah. Kemahiran. Bila dia nak melukis, yang pertama, dia kena rajin melukis. Dia kena banyak meniru. Ubah daripada gambar, daripada buku, daripada kartun yang ada kat dalam internet. Tiru, tak apa. Tapi, bila dia rajin meniru, kita galakkan dia simpan sketchbook. Simpan sketchbook dan biasakan melukis. Sebab kartun ini dia perlu melukis supaya skill dia tu bertambah baik, skill dia makin confident dan makin cantik. Itu yang pertama, dia kena rajin melukis. Lama-lama dia akan berkembang. Sebab tu dalam campaign Oktober ni dia orang buat dalam bulan. Setiap pelukis, mesin pelukis, satu muka setiap hari. Tujuan dia apa? Supaya melatih kartun ini mahir. Cari idea.
melukis. Aku pun kita ada soalan daripada Muhammad Anwar. Bagi Assalamualaikum Tuan. Jika saya berminat menjadi seorang kartunis, apa sorry, masalah Ada terus baik. okay, daripada wanita yang sedang berada di hati rakyat Malaysia. Apa tak dengar lah, putus lah. Salah. Daripada Puan Hidayah Latif, dia tanya, Ujang tetap nombor 1 di Malaysia. Bagaimana tips Puan Ibrahim nak kekalkan Ujang berada di hati rakyat Malaysia? Saya benda-benda macam ni saya memang tak tahu lah. Sebab saya melukis sebab saya suka melukis. Saya suka melukis, saya suka berkarya dan saya suka orang happy tengok karya-karya saya. Itu je. Saya sampai level tu je saya fikir. Saya tak fikir macam mana nombor 1 ke apa dia, saya tak fikir. Itu atas orang punya penilaian, pengiktirafan. Sebab tu bila you buat poster legend-legend tu, saya seram sebenarnya. Kan? Legend kata dia, seram saya. Kita ada soalan lagi daripada Siti Nazura Muhammad Amin. Dia kata, Assalamualaikum Tuan Ibrahim. Intelek property ni terjadi pada kes kartunis movie ke? Apa tu? Intelek property ni dia terjadi pada kes kartunis movie ke? Intelek property ni berlaku pada ramai kartunis. Zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, kebanyakan kartunis memang tak tahu tentang intelek property. Dan kita boleh katakan kebanyakan kartunis tidak mendaftarkan karya masing-masing pada zaman. Sebab kita tidak diberitahu dan kita tidak tahu. Sebab kita masa tu tak ada lagi kempen-kempen daftarkanlah, ambil karya anda, main pun keluarkan iklan, tak ada. Jadi apa yang kita tahu benda ni berlaku apabila saya punya kes naik ke mahkamah, baru orang sedar. Satu masa saya pernah buat majalah, saya pernah build up karakter-karakter sampai dikenali. Kemudian benda tu hilang, split second. Hilang dan beralih jadi milik orang lain. Jadi orang rasa tak adil lah. Tak adil lah. Kita yang berusaha, kita yang mencipta, kita yang develop benda tu bertahun-tahun. Sampai benda tu popular, sampai benda tu dikenali dan boleh dijual. Tiba-tiba pihak ketiga pula dapat karya-karya tu tadi. Kita rasa benda tu tak adil. Tapi dalam perundangan Malaysia, dia daftarkan karya-karya masing-masing. Bila dia buat satu karya, dia nak masuk ke pasaran, dia nak jual jadikan merchandise, buku, komik, sembarang benda. Yang pertama dia kena make sure benda tu telah diterima. Kalau dia nak buat barangan, benda tu perlu di-patent. Dan dia kena pergi ke Maipo, daftarkan karya tu, isi borang dia. Dan dia bukan senang dapat, setahun baru kita dapat. Baru lulus, baru dapat sijil. Tapi benda tu akan menyelamatkan kita apabila kita menceburi bidang perniagaan. Sebab banyak sangat kapitalis, orang-orang yang nampak kesempatan untuk membuat dengan cara mudah ni tadi. Dia boleh sikitkan kita macam tu je. Atas sebab kita tak daftarkan karya kita tadi. Tiba-tiba bila kita naik mahkamah, kita cakap-cakap dia tak pakai. Dekat mahkamah tak laku semua tu. Dia cakap, saya yang buat daripada kecil, saya lukis tak pakai. Apa yang dipakai, yang diperlukan ialah surat kedaftaran. Apa bukti awak punya? Ni dia. Apa bukti botol hitam putih? Hitam putih. Kan? Apa bukti botol ni awak punya? Ni keran dia. Macam tu. Okey, soalan seterusnya daripada Radi Mat Yasin. Assalamualaikum Tuan Ibrahim. Adakah syarikat-syarikat animasi yang ada di dalam Malaysia sekarang memerlukan kartunis yang mempunyai kelayakan diploma dalam animation di samping bakat penjadi yang ada pada kartunis? Apa pandangan Tuan terhadap karier kartunis Malaysia sekarang? Ada tanya. Okey, berkenaan dengan apa nama graduate yang keluar daripada universiti. Benda ni bermula daripada tahun 94 saya buat susun Korean. Kemudian bila animasi di kian berkembang dan di universiti ada juga usul animasi. Apa yang berlaku ialah lambakan kerja. Tahun ni graduate berapa ratus orang. Tahun ni graduate berapa orang dalam bidang animasi dan animasi. Tapi masalah dia, berapa syarikat animasi yang hidup dalam Malaysia? Berapa airtime yang kita ada dekat TV untuk siaran
syndication ada berapa slot je untuk kartun kita. Yang lain dia beli syndication, beli daripada luar, beli dari semua daripada luar dengan harga yang murah sebab syndication. Kalau kita buat, kita sendiri keluarkan animasi syarikat ni, kita mesti at least kita nak 40,000, 45,000 per episode at least, sebab kita ada ramai kerja yang kita nak terbayar, kan. Jadi ini masalah sekarang pada newcomer yang nak graduate, yang ada kemahiran, ada kebolehan buat animasi, tapi nak bekerja dekat syarikat mana? Sebab syarikat yang ada pun tengah serpot sekarang ni. Tambah-tambah dalam keadaan PKP ni kan, serpot. Kita ada banyak syarikat yang ada produk tapi tak boleh nak jual. Mana yang ada dia akan pergi ke bawa ke overseas, pergi ke festival filem, dia jual sendiri animasi dia. Mana yang tak ada, pergi pula hari-hari tengoklah sendiri, kan. Itu yang masalah kita hadapi sekarang. So apa alternatif dia kepada new generation yang ada kuliah buat animasi? Kena gunakan platform yang baru. Maknanya kita ada YouTube, jadilah YouTube pun. Dia kena hasilkan animasi, simple animation, dan dia masukkan dekat YouTube dan dapat apa daripada sana, gain apa daripada situ. Dan dia boleh juga try NFT, apa nama, tempat untuk kita pasarkan karya-karya itu. Bukan saja kartun animasi juga, GIF juga, meme juga, sebarang karya-karya sedih. So dia kena pergi ke situ dah sekarang. Kalau tak, dia akan ada masalah. Okey, soalan yang seterusnya terakhir buat masa sekarang ni, untuk menghasilkan satu majalah, berapa lama Tuan ambil masa untuk menghasilkannya? Ada keluar duit bajet sendiri tak, dia kata? Kata kalau tak keberatan, dia nak tahu berapa kos untuk menghasilkan satu majalah. Kalau saya cerita pada tahun 80-an dulu, kos kita lebih kurang RM1 10 satu majalah. RM1 10, RM20, lebih kurang macam tu lah. Tapi you bayangkan RM1 kalau kali RM300,000, RM300,000. So untuk buat majalah, walaupun RM1 10, bunyi dia 10 sen tu pun memainkan peranan yang sangat besar sebenarnya. Sebab kita cetak dalam volume yang banyak. Dan kita cetak RM300,000. RM1, tak payah ambil RM10, kita ambil RM1. Kali RM300,000, kita kena bayar RM300,000 pada kilang cetak. Kemudian, bila kita dapat majalah daripada kilang cetak, kita masuk ke pasaran, kita boleh dapat duit lagi. RM300,000 tu kita tak dapat lagi. Kita kena bayar lagi untuk cetakan yang kedua. Sampai cetakan ketiga. Cetakan keempat baru kita boleh collect untuk keluaran yang pertama. So, dia ada 4 bulan di pasaran baru kita boleh collect yang pertama. Kemudian baru dia rotate. Maknanya the first 4 months, dia kena ada buffer. So, dengan RM300,000, at least kena ada RM1 million over to start the publishing pada zaman. Tapi zaman kita dah berubah. Zaman sekarang, kita dah tak ada lagi buat karya-karya tu. Kita nak kena pergi kita dah tak perlu lagi dah. Sekarang semua dah digital. Setiap satu dia, setiap karya sekarang ni, dia boleh gunakan yang ada dalam digital dia. Lukis, dia combine, dia boleh buat ibu. Dia boleh buat komik. Ana tolong mami. Ataupun dia boleh juga print Jauza. yang sikit. Maknanya apa yang kartun-kartun ini buat sekarang lah, dia cetak dalam 100, 500. Dia ada dia punya fan base dalam Facebook, Instagram, dalam Twitter. Boleh. Kemudian bila dia nak keluarkan karya, dia Ambil yang dah buka. Dia akan keluarkan. Boleh komik dia dengan harga dia jual mahal lah. RM10, RM12 dia jual. Dulu kos kita cuma RM1, 10 sen. Tapi dengan ini Ya Allah, ya kos dia jadi mahal. RM12 dia print. Dia jadi RM7, RM8. Sebab dia cetak tak banyak. Jadi RM50, RM100, Kenapa? RM500 kan. Tapi Hilang. dia continuously sebab dia ada followers. Ya, dia ada followers. So kos tu tadi yang saya katakan pada tahun 80-an, 90-an, maybe dalam RM1, RM10, RM20, RM30, itu dalam area tu. Dalam dengan buku surat 114 buku surat. Tapi sekarang dia boleh buat maybe 50 buku surat dah. 40 buku surat. Ada yang buat 20 buku surat pun ada. Jual murah. Jual RM5. Dan dia jual secara online. Advertise dalam Facebook, advertise dalam Twitter, dalam apa. Kemudian bila ada yang beli, dia akan postkan. Yang ambil gambar, dia postkan. So, dia kena step by lah dalam nilai itu. Kalau dia nak Boleh, Mami ada beli, kerja, dia buat nampak? digital. Buat dalam internet, Boleh? buat dalam Facebook. Tapi kalau dia nak bahan digital, dia kena step by dalam RM7, RM8. Harap jawab Harap
semua kawan-kawan saya dekat kampung. So bila saya melukis dengan ada tak yang sebenar ni tadi, saya senang nak apa nama imagine karakter dia macam mana. Sebab that is the character yang hidup sebenarnya. Jadi saya tak perlu nak fikir lagi, nak tengok je. Kan? Benda tu dah ready. Dan usus sentuh dia pun sama juga. Bila saya nak lukis usus sentuh dia, saya tengok siapa karakter yang akan bawa ke otak usus sentuh dia ni. Abu, Dol, apa nama, Sing, semua karakter-karakter ni. Saya tengok dia orang, kemudian saya lukis. Sebab tu kalau tengok, karakter Abu tu di dalam kartun macam tu lah dia dekat luar. Otak Dol tu, macam mana rupa Dol dekat dalam kartun tu, macam tu lah dia dekat luar. Jadi dia karakter. Orang dia ada. Tapi dia bukan karakter tu lah. Bukan nama tu lah. Nama dia lain lah kan. Oh, maknanya daripada orang yang ada dekat dunia ni cuma Tuan Ibrahim tukar nama saja. Bukan nama dia. Saya ambil karakter dia. Otak tu ada. Okey, kemudian dari Cassandra Lim, dia tanya apakah software dan gadget yang Tuan Ibrahim guna untuk digital sketching? Okey, digital saya guna Autodesk. Saya guna Autodesk dan saya gunakan juga apps apa nama Toolwiz, Pixie. Pixie saya pakai Comico. Ada banyak apps saya gunakan. Tapi biasa yang asas dia Autodesk lah. Okey, harap menjawab. Kemudian kita akan pergi ke segmen seterusnya. Adakah terima kasih Tuan? Oh, ada lagi soalan daripada Rashidah Azila. Okey, apa beza majalah Ujang dengan dan Apo? Ada kaitan ke isu internet property dengan penukaran nama majalah itu? Secara peribadi saya rasa Apo kurang key berbanding dengan Ujang. Okey, Apo tu bukan karya saya. Apo tu bukan karya saya. Saya buat majalah Ujang saja. Apa lah kurang key? Kemudian generasi kemudian selepas. Okey, baiklah. Kita akan seterusnya di mana segmen kita pahit getih sebagai seorang kartunis. Jadi soalan pertama saya untuk segmen ni, pengalaman manis yang tidak dapat Tuan lupakan sepanjang Tuan berkarya dalam bidang seni kartunis ni. Tak tahulah, saya semua manis ya. saya ni orang kata apa, selalu saya take it easy apa yang berlaku. Jadi yang susah pun jadi manis juga. Kan? Dalam keadaan tak ada duit, kita makan Maggi ke, duduk buat meja, semua jadi benda-benda kelakar lah dekat kita. Kartunis ni sebenarnya macam tu. Masa saya lagi gila-gila, kebanyakan kartunis ni dia tipu dekat office. Sebab kita buat majalah tu 2 minggu. Dalam tempoh 2 minggu kita siap satu majalah. So kadang-kadang kita tak balik rumah. Kalau kita balik rumah kan kita main bola, takluk, kita pergi kedai, macam-macam benda kita buat. So kita tinggal lukis kartun ni. Dia masalahnya lukis kartun ni, dia tak boleh berhenti. Bila kita berhenti, dia nak start balik tu, nak dapat balik momentum tu. Ada je setan-setan yang mengganggu kan. Kan? Bila nak ada, kan datang cakap, cerita ni tengah main tak payah saya best je. Dah, baru tinggal kerja. Kan datanglah setan lagi satu lah, kita pergi pergi camping. Kan? Idea tu banyak. Ada juga setan yang nak, ni malam minggu lah, barang lukis, dia kata, dia pula pergi ni, dataran. Kan? Jadi banyak sangat idea-idea subversif ni masuk dalam otak kita. So apa kita buat? Kita duduk dekat office. Kita tidur dekat office. So bila member telefon, aku dekat office ni, aku tengah bising. Alasan kuat kan? Kalau dekat rumah, member datang ambil. Kata aku tak ada duit nak keluar ni. Datang ambil kat rumah. Bawa pergi keluar. Kita pun rumah. Dia balik tidur, kita kerja tak siap. So kita deadline makin dekat kan. Tu jadi stres. Jadi apa kita buat? Kita duduk kat office. Kita tidur kat office. Dan kita macam adik-beradik lah. Masa zaman saya dengan kata-kata ni, kita tidur bawah meja ramai-ramai. Kemudian besok pagi kita start kerja, kita pergi makan sama-sama. So setiap kesusahan yang kita lalu tu, dengan friends, apa benda yang you buat bila dengan kawan kan, mesti jadi kata. Betul tak? Betul. Dia sedih bila kita seseorang. Bila seseorang baru rasa malang kan. Tak ada nak makan, apa malang dia nasi aku ni kan, sebab seseorang. Tapi kalau dengan kawan tu kan, kawan kata, cerita dia pun kakak-kakak je kan. Nanti orang jumpa ketesan kat sini kan. So something yang bagi saya all the way best lah. Bagi kata tu. Kita ada komen daripada penonton kita, daripada Amir Hamzah Hashim. Assalamualaikum Bang Ujang. Saya mengaku diri menonton bersama-sama semua di sini. Ini saya punya apa nama orang kata sakit ni.
Psychic. Amir Hamzah ni. Dia antara generasi awal masa saya buat Usuk Sentoren dulu. Oh. Saya jumpa dia zaman dia baru lepas Kata Lima. Dia budak lagi, dia dari kampung datang. Dan sampai sekarang dekat 30 tahun lebih dia masih bersama saya buat animasi kartun. Saya terima kasih Abang Amir. Kami pun appreciate kehadiran Abang Amir kat sini. Oh, lupa nak beritahu, dia ni Presiden Persatuan Animasi Malaysia tu sekarang. Presiden. Presiden Persatuan Animasi Malaysia. Oh, betul. So perkembangan animasi ni, syarikat animasi ni memang bawah pengetahuan dia lah kalau nak tanya. Lepas tu kita ada komen kepada Puan Roshida Azila. Kalau dapat terbit semula Usuk Sentoren memang pasti meletup kerajaan. Kejahatan Ibrahim. Banyak halangan dia. Kita nak buat tapi banyak halangan. Perundangan. Kecil kan? Okey, saya teruskan. Sebagai seorang kartunis, apa pandangan dan penerimaan orang sekeliling sewaktu mula-mula berkarya dalam bidang seni kartunis? Sebab macam kita tahu seni kartunis ni susah nak jadi orang-orang yang minat kartunis ni. So, macam mana penerimaan orang-orang keliling tuan waktu mula-mula tuan kata aku nak jadi seorang kartunis, aku nak boleh kartun? Yang pertama sekali, saya punya pengalaman pertama ni mak saya tau. Kan? Kau nak jadi apa lagi kartun? Orang lain semua baca buku, pergi sekolah, masuk asrama aku. Kau nak jadi apa? Kita nak jawab pun tak tahu. Kan? So, yang menjadi halangan paling besar pada saya ialah keluarga sendiri. Sebab zaman tu, saya lahir pada tahun 65. Saya sekolah rendah pada tahun 72. 71, 72, 73, 74 saya sekolah rendah. So pada zaman tu, nama kartunis ni bukan satu nama yang popular, yang orang tak tahu. Kan? Cuma orang tahu dia semua kata dia orang tahu kan. Orang tak tahu pun kerjaya dia macam mana. Kan? So halangan tu sangat banyak. Cuma bila saya dah mula masuk sekolah menengah, saya berdamping dengan cikgu, seorang guru daripada ITM. So guru dia memang jurusan art and design. So hidup dia memang penuh dengan seni. Bila dia jumpa saya di sekolah, dia tengok bakat yang saya ada, dia yang encourage dan bagi saya dorongan supaya saya terus dalam bidang lukisan ni. Dia buatkan pameran solo saya di sekolah masa saya kata 4. Dia kumpul semua kartu-kartu saya, letak kat papak nyataan buat pameran. Itu pameran solo saya pertama kat sekolah. Jadi kita rupanya bila dia buat pameran, benda tu jadikan kita tambah semangat nak melukis. Baru kita nampak hala tuju kita tu. Kita nak jadi pelukis, kita nak lukis kartun dan kita nak buat pameran, nak bergiat dalam industri ni. Baru kita nampak daripada channel tu. Daripada sekolah tu dia kata pergi ke ITM, ambil jurusan art. Kemudian keluar, kita boleh buat publishing, kita boleh buat animation, advertising. Baru kita nampak bidang tu sangat luas. Dan dia satu bidang yang sangat satu bidang yang sangat-sangat besar potensi dia. Memang kalau kita tengok dekat luar negara pun dia satu industri yang besar, bilion. Macam Walt Disney, Hanna-Barbera tu semua. Masa kat kampung mana kita tahu semua ni? Kan? Tak tahu kita tak pernah dengar pun Hanna-Barbera. Kita tahu tengok kartun kat TV je. Siapa buat pun kita tak tahu kan? Bila kita dah bercampur dengan ramai orang profesional ni, baru kita terbuka bidang ni. Baru kita nampak, okey aku nak jadi pendapat. Jadi daripada situ baru saya boleh melangkah buat macam-macam lah. Okey, untuk yang para penonton nampak macam mana Tuan Ibrahim daripada minat tu ada setengah orang bila mak dia sekat minat dia tu macam okeylah cari apa selain dari minat. So Tuan Ibrahim dah buktikan pada minat tu walaupun ada kekangan-kekangan pada halangan pada orang keliling tak ada apa mustahil, boleh teruskan. Okey, kita ada soalan daripada kita punya VIP hari ni, Tuan Haji Izan. Dia kata Assalamualaikum, terima kasih kepada Encik Ibrahim. Bagaimana Encik Ibrahim memotivasikan anak-anak muda supaya menceburi bidang kartun dan animasi yang mana satu bidang perniagaan yang menguntungkan pada masa sekarang? Saya sekarang nak memotivasikan dia orang itu susah juga sebenarnya sebab saya pun bankrupt. Tahun 2000 saya bankrupt. Jadi kalau saya kata apa yang saya boleh motivasikan dia orang supaya jangan give up. Jangan surrender. Sebab tahun 2000 tu saya bankrupt habis semua. Jadikan saya semua. Saya balik kampung selesai pinggan. Tu bila saya balik kampung saya berhijrah balik datang balik dengan vision yang baru. Saya develop balik career saya dan saya belajar balik apa pasarannya sekarang.
komputer cuma print typesetting je. Buat dialog, artikel. Apa tu? Satu-satunya komputer hanya type setting. Type, keluar. Nampak tu. Tak ada Google, apa ni semua, Google Meet, Zoom, semua ni tak ada. Kan? Masa tu dah boleh baju lah tu. Pakai type setting tu. Itu zaman tu. So, kita kena belajar lah. Macam saya kena belajar. Saya nak motivate benda-benda baru ni, saya terhenti sebab dia orang lagi advance sebenarnya. Kartunis yang ada sekarang, pelukis ada sekarang, dia dah berkarya sampai luar negara. Dia dah jual banyak karya-karya keluar negara. Dia buat animasi-animasi. Apa nama? Sub-sub kontrak daripada luar negara. Jadi saya sebenarnya ketinggalan ni. Dia orang patut motivasi kat saya. Dunia dah berubah. Dunia tu dah berubah. Yang ada kat saya semangat je. Lagi kita ada daripada Puan Rushda Azila. Jibam tu berdasarkan cerita sebenar ke sebenarnya? Saya ada novel Jibam dulu masa kecil-kecil saya baca dan tak faham. Saya baca sekali lagi bila saya dah dewasa ni baru saya faham isi cerita Jibam. Jibam ni dia bukan karakter sebenar lah. Tapi watak tu memang watak-watak yang selalu saya lahirkan dalam karya-karya saya. Jadi bila saya nak tulis satu novel yang berat, sebenarnya Jibam tu satu novel berat. Kisah tentang macam mana tanah kita diambil alih oleh orang asing, macam mana apa nama hasad dengki dalam sebuah masyarakat, society. Tapi kita nak sampaikan dalam humor, santai. Jadi saya develop karakter Jibam ni supaya benda yang berat ni boleh dihadam oleh ramai orang. Kalau yang tak dapat dia punya inti tu, jadi dia dapat humor dia. So bagi saya itu dah cukup untuk apa nama saya perhatilah karya tu sampai kepada banyak lapisan seluruh masyarakat. Okey. Okey. Kita ada soalan daripada Tuan Haji Isa, tapi soalan ni kita akan tanya akan datang, so saya hold dulu soalan Haji Isa. Okey, soalan daripada yang saya ada ni, apa yang menjadi batu loncatan untuk Tuan Ibrahim meneruskan karya? Waktu mula-mula tadi Tuan Ibrahim dah dialam macam-macam lagi. Apa ni yang buat Tuan motivate, don't give up, teruskan untuk apa yang kita minat? Okey, yang motivate saya masa tu ialah saya subjek lain teruk. Subjek lain kita bila masa sekolah kan kita ada bahasa Inggeris, matematik, sains apa. Semua saya teruk dalam subjek-subjek. Tapi bila tiba subjek lukisan, cikgu selalu panggil saya ke depan. Dia panggil depan jadi contoh. Inilah dia contoh dia lukisan yang terbaik yang dia orang paling. Jadi saya punya ada kat situ dia, saya punya cahaya tu kan. So bila saya meneruskan pelajaran pada sekolah menengah sampai saya ambil SPM, cikgu selalu guide saya. Dia kata, you kena pergi bidang ni. Sebab ini bakat yang you ada. Jadi cikgu yang channelkan saya supaya saya pergi ke ITM, pergi ambil kajian seni lukis. Sebab dia tahu saya channel dekat situ. Okey, kemudian sekejap saya mahu pasal pengalaman pahit ataupun kurang menggembira sepanjang Tuan berkarya dalam bidang kartunis ni. Mesti ada pengalaman selain daripada kejatuhan Tuan, ada lagi tak pengalaman pahit yang lain yang Tuan dapat lupakan? Dia bila pengalaman pahit, pengalaman intelek property ni lah. Hak milik karya intelek tu memang pahit lah. Okey. Sebab benda yang kita bina bertahun-tahun. Bukan satu jangka masa yang sekejap. Saya dengan gila selama 10 tahun. Kemudian saya terbit ke majalah Ujang selama 3 tahun. 3 tahun kita develop majalah. Sampai orang kenal dia Beramui, orang kenal Ujang, orang kenal majalah. Even kita dah mengatasi gila-gila. Masa kita terbit majalah Ujang, 5 bulan saja kita dah bid gila-gila dah. Kita dah pergi 380,000, gila-gila masa tu 150,000. So kita dah jadi market leader pada zaman. Kan? Dan orang kata apa? That's it lah. Kita dah capai satu tahap yang sangat tinggi dah masa tu kan. Kita balik pada soalan Tuan Haji Isa. Dia tanya, boleh tak Encik Ben kongsikan dalam pengalaman suka duka mengekalkan hak milik karya ciptaan sendiri daripada dimonopoli oleh pemodal? Ya, itulah masalah dia. Bila kita berkarya ni, kita tak ada modal. Masalahnya, kita ada ramai pelukis. 2,000 pelukis dekat Malaysia. Kartunis 2,000 lebih. Tapi kita tak ada modal. Kartunis ni nak buat satu majalah, nak terbitkan majalah, kita tak ada modal. Selalunya akan ada satu pihak ketiga yang ada modal. Tapi dia tak tahu apa nak buat. Kan? So dia akan ambil
unit ni, maybe dia keluarkan majalah, dia keluarkan animasi, whatever lah. Satu masalah yang kita ada kat Malaysia ni ialah kesedaran tentang hak milik karya. Penerbit pun tak beritahu kita. Penerbit bila ambil pelukis dia tak beritahu hak-hak tu. Dia sepatutnya sebagai penerbit kita kena sincere lah. Kita beritahu lah. Jika pelukis tu buat, okey, ini hak milik, kita cuma ambil hak terbitan. Kita terbitkan karya ini, tapi karakter-karakter dia you punya. So, dia akan jadi win-win situation. Kartun ni akan lebih bersemangat untuk berkarya. Kan? Bila kita jual dia punya karya dalam bentuk majalah. Kemudian kita jadikan merchandise, produk. Kita buat baju, kita buat whatever lah, apa-apa merchandise. So, make sure dia kena bagi pada pelukis ni sebab karya dia. Bagi pada dia royalty. At least 30%. 20%. Tapi kalau you nak tahu Malaysia ni pelukis dapat royalty paling rendah. Kita cuma dapat 7.5%. Kita cuma dapat 10%, the highest maybe 10% yang dapat daripada penerbit. Belum ada lagi penerbit yang betul-betul nak bagi dekat pelukis ni sama-sama. Okey, kita buat, you ambil 20%, 40%. Supaya pelukis boleh hidup dan penerbit boleh hidup. Banyak kita banyak soalan daripada penonton ini. Kemudian daripada Radi Mat Yasin, terima kasih Tuan Ibrahim kerana menyinari zaman kanak-kanak saya dengan karya-karya Tuan, terutama di Usop Sotorian. Lokasi dalam cerita Usop Sotorian adalah di kampung Parit Soto, Batu Pahat, Johor. Yang memang kampung itu wujud di Batu Pahat. Jadi soalannya, apa penyebab nama kampung Parit Soto dipilih sedangkan Tuan orang Negeri Sembilan? Okay. Masa zaman tu, bila kita buat Usop Sotorian, alhamdulillah. Bila kita buat proses, kita ada technical man, ada pelukis dan kita ada kawan yang bersama-sama kita. Bila you buat satu benda, of course kawan ada akan masuk, letaklah nama kampung ni. Dia nak sifat juga kan. Letaklah nama kampung ni, letaklah kawan aku pun letaklah ni nama ni. Ni kawan ni, Melayu kawan keliling. Itu satu. Yang kedua je pada zaman yang jadi Menteri Penerangan arwah Datuk Muhammad Rahman. Dia berasal daripada sana. Dia berasal daripada Johor. So, bila kita buat animasi, nanti kita nak present dekat RTM, kita hantar dekat dia, jadi dia tengok ada bias sikit lah. Kan? Dia tengok, animasi ni kampung ni, Johor ni, kampung dia. Kan? So, kita ada psikologi juga. Itu kerja dia. Ada bukan yang bergerak sangat pun. Daripada kawan-kawan je ngecek-ngecek kita masuk kampung. Itu je. Okey, orang kita daripada Aiman Hakim. Dia tanya, Assalamualaikum Tuan. Saya nak tanya, anak-anak Tuan sekarang ada tak yang tergerak hati untuk meneruskan seni kartunis yang Tuan tinggalkan? Ada dua orang. Ada dua orang anak saya yang pertama yang tua sekali dia graduate animasi daripada ATM juga. Dan yang kedua tengah sambung buat master full animation ni. Dia orang lagi advance daripada saya sebab dia semua. Belum nak buat animasi kartun-kartun lah. Okey, tadi Puan Rushida Azila lagi, mana datangnya idea bahagian asal usul dalam majalah Hujam? Banyak ni idea-idea. Saya dah tak buat majalah tu 20 tahun tau. 20 tahun betul tak buat? 20 tahun. Tak boleh saya tak buat majalah. Maknanya kalau you tanya saya sebut dekat dalam tu, banyak benda saya dah lupa lah. Saya kan dah 56, saya letak pun dah tak berapa nak berhubung. Kunci kereta pun dah lupa kat mana. 20 tahun tu dah bayi-bayi penonton yang saya ada. Lama kan. So, dalam tu ada banyak slot, segmen dalam majalah tu. Mula-mula masa buat majalah memang saya fikirkan semua. Saya fikirkan, masa buat mock-up, kita akan fikirkan, ini kata-kata, ini untuk ruangan cerihi, ini ruangan untuk kartun, slot untuk sensitif, macam-macam lah kita fikirkan. Konsep-konsep sebelum kita publish majalah. Konsep-konsep tu dah ada terlebih awal lah. Dan bila kita dah start lagi pada editor, dia dah jadi macam template lah. Kemudian yang generasi seterusnya akan ikut saja template. Macam watak dia berambut itu begini karakter dia. So, siapa je yang lukis dia berambut je akan tak lupa lah apa yang perlu ada pada karakter tu. Dengan kipas atas kepala dia, dengan slipper-slipper semak dekat tangan dia. Kan dia ada ayam lekor, dia ada pakai necktie, kasus sebelah lain. Itu trademark dia. So, kartun lain bila buat, dia akan tiru template yang kita dah bagi. Sama juga macam tadi, segmen-segmen cerita-cerita yang dalam majalah. Kalau
Kalau tanya saya mana saya dapat ilham, banyak tu. 114 muka, ada banyak benda dalam tu. Saya tak boleh ingat satu-satu. Tak apa. Okey, kemudian saya ke soalan seterusnya. Boleh tuan kongsikan kenapa tuan tidak lagi melukis majalah Ujang? Sebab nama Ujang tu memang dah diambil secara terus ke macam mana? Okey. Kalau ada masa, type Wikipedia, type majalah Ujang. Dia akan keluar dekat situ dan kita peristiwa-peristiwa. Boleh juga type dekat Google kisah Ujang dan majalah Ujang. Dia satu cerita yang banyak dekat dalam internet. Asal internet property. Sebab proses tu berjalan sangat lama, 5 tahun. Saya terima 19 saman, saya terima 5 court injunction. Jadi sampai tahun 2000 tu saya dah tak boleh nak move lagi dah. Sebab kos kita menyelesaikan kes ni sangat mahal. Satu kes pun saya habis sampai 100,000. Proses dia tu. 100,000 habis satu kes tau. Yang buka satu file 4,000. File tu kan lawyer nak pergi library, nak pergi buat photostat, naik taxi, pergi buat investigation apa semua. Untuk proses satu proses saja. Belum lagi selesai. Dan saya habis 100,000 kes tak selesai pun. And you just imagine kalau kita ada 19 kes, berapa ratus ribu kita nak habiskan dekat situ. Lebih baik kita berlibut. Kan, berlibut, mancing lagi sedap. Sebab yang kaya lawyer. Betul-betul. Okey, kemudian lepas tuan berhenti daripada buat majalah Ujang, sebab departmen tuan telah mencukuri bidang perniagaan. Jadi perniagaan pertama tuan ceburi perniagaan apa? Okey, bila saya berhenti tu bermula sekali saya buat bawa package orang memancing di Tasik Kenyir. Sebab masa saya menjalankan syarikat itu, saya memang ada sebuah houseboat di Tasik Kenyir. Saya buat satu houseboat dan houseboat ni saya gunakan untuk news hunter. Sebab saya keluarkan juga majalah Boleh Terubuk masa tu, majalah tentang pancing. Jadi bila kita hantar wartawan ni keluar, kita kena keluar duit, syarikat kena keluar duit untuk dia punya tempat tinggal, mileage atau semua. Jadi bila kita buat boat, semua masalah tu selesai. Sebab Tasik Kenyir ni satu kawasan yang luas. 32,000 hektar luas dia. The largest man-made lake in Southeast Asia. Tasik tu 400 pulau dalam. So kalau kita merayau dalam tu cari berita, bertahun-tahun tak habis. Sungai ada 30. Kan? So saya cuma tumpukan, letak satu houseboat dekat Tasik Kenyir dan saya gunakan untuk alat untuk news hunting. Okay. Jadi bila apa tadi saya berhijrah ke Tasik Kenyir sebab saya ada boat kat sana. Itu perniagaan pertama saya. Saya bawa orang pergi ke Tasik Kenyir, pergi masuk hutan, camping, fishing package. Habis 4 hari, 3 hari, selesai. Dia orang bayar, selesai. So benda tu kecil dia, tak banyak sebenarnya. Nilai dia pun, bila kita buat satu trip tu, untung pun tak banyak. Kalau kena pula dia masak sendiri apa semua, dapatlah 400, 500, satu trip. Tapi cukup lah, memandangkan keadaan saya dah tak ada kerja dah masa tu. Jadi saya buat jugalah. Setiap minggu saya cari trip, cari orang nak pergi masuk hutan, nak pergi berkemah, saya jadi guide. Itulah kerja saya selama beberapa tahun. Jadi daripada situ baru berkembang. Houseboat tu memang mula-mula berniaga sampai sekarang masih running lagi kan? Ada dah jual dah. Oh tu dah tak running lah houseboat tu? Tak ada pakai houseboat orang lah saya. Ambil orang punya houseboat, kita bayar macam sewa lah. Kita sewa boat orang. So kita jadi agent dia. Ambil commission. Ambil commission dia. Commission pun tak banyak, 300. Kadang ada customer cerewet pula, tak ada makan-makan tapi jalan dia. Kita pergi beli yang pakai duit tu juga. Pakai kecil lah commission kita. Kan? Tapi sebab pertamanya kita minat hobi. Saya suka aktiviti outdoor. Saya suka memancing, suka apa dengan hutan. Jadi dapat sikit pun tak apa, hati kita happy. Kan? Daripada situ, bila saya jumpa ramai orang, bila bawa pelancong ni saya jumpa macam-macam orang. Saya jumpa ahli perniagaan apa semua. Daripada situ saya dapat peluang-peluang lain pula. Dan kita dapat mengadakan tournament di Tasik Kenyir. Kalau cari di Google, Monsoon Casting Tournament. Kita buat setiap tahun di Tasik Kenyir. Bermula dengan 2 buah houseboat je. Kemudian kita berkembang, sekarang dia dah jadi ASEAN Monsoon Casting Tournament. Dengan pelibatan daripada Tourism Malaysia, pelibatan daripada state, kerajaan negeri Terengganu, dan dah dimasukkan dalam kalender event negeri Terengganu.
tahun lepas saya bankrupt, kemudian baru berkembang satu persatu benda. Sehingga saya balik ke Kuala Lumpur dan start balik buat kartu. Mana sekarang ni daripada dulu tuan orang kat Tasik Kenying saja sampai sekarang ni dah hijrah balik ke Kuala Lumpur buat kartun semula. Buat kartu balik. Sebab sekali saya dah nampak platform baru di apa ni, bila balik ke bandar ni saya dah nampak balik satu platform baru untuk saya memasarkan kartu. Boleh Cik Ibrahim kongsikan sikit platform tu untuk pengetahuan. Kalau masuk dekat Facebook saya, boleh saya ada letak link dekat situ saya punya NFT. Ini benda ni pun dikenalkan oleh sahabat saya. Dia ni memang orang IT lah. Lama dia berkempen. Dia beritahu saya, dia kata dia kena start buat salah satu daripada cabang Bitcoin ni, NFT ni, pentas NFT ni, untuk memasarkan karya-karya. Mana kita lukis, kita masukkan dalam pentas NFT ni, kemudian orang beli lukisan kita tu anytime, siang, malam, pagi, petang. Bila dia buka je komputer, keluar dia dah boleh purchase kita punya artwork. Jadi saya try dulu, saya masukkan dah 30 lukisan, 33 keping lukisan, dan terjual hampir kesemuanya lukisan. Cuma tinggal 2 keping, 3 keping macam tu belum terjual dalam masa 1 minggu. Jadi saya dah nampak ini satu platform baru. Kalau dulu kita pergi dekat publishing, kita ambil proses yang lama sebelum kartun kita terima bayaran. Kita hantar kartun kadang-kadang sebulan lebih, 2 bulan baru kita dapat bayaran. Sebab publisher dia nak jual dulu majalah tu. Kemudian dia nak collect daripada ejen dia. Lepas dia collect duit ejen, baru dia boleh bayar printing, bayar gaji semua, dan baru dia boleh bayar lukis, kartunis. Baru kita dapat payment kita. Dan payment tu bukanlah banyak sangat. Kadang-kadang kita lukis 4 muka, 5 muka. Mungkin payment kita masa tu sebab kita baru-baru, payment kita mungkin 400, 400.5. Dan kita hantar, lagi bulan depan baru kita dapat duit tu. Lambat. Tapi dengan NFT ni, pagi ni kita mint, lagi sejam orang beli, kita dah dapat dah. Automatik kita dah boleh jual. Dan satu lukisan yang saya masukkan, dia dibeli oleh orang lain dan nilai dia meningkat dengan sangat cepat. Kalau dijual kepada orang lain juga daripada nilai yang sebenar, katalah mula kita jual dengan harga RM75, kemudian orang lain beli. Ada lukisan saya yang dia orang jual sampai RM150,000. Saya tahu lah, RM150,000 dia orang jual. Jadi sekarang, apa advantage dia dekat kita sebagai pekarya, walaupun kita jual murah, apabila lukisan tu meningkat nilai dia, orang beli dengan harga yang mahal, kita masih lagi 5-10% daripada jualan. Walaupun dia dah bertukar sampai 2-3 guna. Jadi dekat situ, saya nampak sebagai satu platform yang baik untuk menjaga tadi pelukis ni. Walaupun dia tak tahu tentang atas hak cipta, copyright tadi, dan dia tak ada duit nak pergi daftar copyright. Dengan NFT ni, automatik dia dah mendaftarkan karya dia kat situ. That is the original. Dia masukkan dekat NFT, dia signature, itu lukisan original dia. Dia tak ada copy lagi dah. Ada satu je dalam dunia. Benda tu makin lama dia makin jadi rare lah orang panggil. Dia macam orang limited. Ya, betul. RM160,000 tu. RM150,000 masih lagi murah. Masih lagi murah. Sebab kalau kita tengok dalam kalau ada masa explore NFT, sebab dia dah world, ada yang jual sampai juta. Juta sampai RM800,000 satu lukisan. Mana setiap penjualan tu maknanya pencipta akan dapat 10%. Akan dapat 10%. Dia automatik. Dia blockchain dia automatik. Kita tak payah pergi. Kalau dulu kita kena pergi dekat penerbit kan, kita pergi penerbit claim royalty. Kadang kita pergi, dia kata pegawai tak ada, pegawai cuti, pegawai outstation, balik kita kan, besok datang lagi sampai 2-3 kali nak minta royalty. Tapi dengan sistem blockchain dia tak ada, sistem NFT dia tak ada. Bila orang purchase saja, beli, automatik dia akan bayar pada kita secara automatik, dapat 10%. Walaupun dah jual 2 kali, 3 kali. So kita berdoa je lah supaya harga tu meletup. Biarlah orang lain beli 1 juta, kita dapatlah 10% kan. Apalah dia dapat banyak, kita cuma ada perlu apa banyak. Betul.
sekarang tuan tengah running kartunis balik lah, tuan dah kembali semula. Berapa lama dah tuan operasi kartun ni? Okey, Yang baru ni, yang baru. yang baru ni sebelum tu saya try lagi publishing sebelum PKP bermula, sebelum kurung ni. Saya berkolaborasi dengan satu penerbitan kawan saya, Sri Ayu Publishing. So kita terbitkan 8 komik dan kita sempat dah pergi tour ke merantau Malaysia. Kita dah sempat masuk International Book Fair, Pesta Buku Selangor banyak, dan kita dah jual banyak pun. Tapi selepas tu berlaku lockdown, kita dah tak boleh lagi, Pesta Buku dah tak boleh diadakan lagi apa semua. So buku-buku semua simpan dalam store lah. Ini penerbit kepala dekat tangan atas dahi dah macam ni. Memang buku tak boleh nak jual. Kalau jual online pun dia tak semacam kita jual secara berdepan lah, kita buat event. Dan itu mulanya tahun lepas. Saya kumpulkan 15 orang kartunis bersama Sri Ayu. Dan bila lockdown, benda tu tak boleh jalan, automatik kartunis semua buat kerja masing-masing. Start balik buat kerja kecil online, start balik dan beberapa orang dah mula start NFT. Sebab bila saya dah nampak benda ni dan saya dah try, dan alhamdulillah nampak dia punya impact tu, saya share juga dengan kawan yang lain dan dia orang dah mula. Jadi, apa perancangan tuan di masa depan untuk lebih teruskan dengan kejayaan kartunis ni ke, atau tuan ada bisnes-bisnes lain yang tuan rancang masa depan? Saya ada juga bisnes lain, tapi bisnes yang ikut musim lah. Macam itu hari saya buat madu lebah Kuala. Time tu musim madu, sebab bila start monsun, madu lebah dah tak ada lagi, dah tak ada stok. So dalam satu season tu kita buatlah, kita invest maybe 2 bulan, 3 bulan tu kita invest pada produk. Kita jual madu Kuala, katakan. Saya advertise dalam internet juga. Kita buat dia online sale. Kemudian kita buat juga job advertising macam biskut Mancis daripada Colgate, daripada Pepsodent. Dia orang ni akan datang nak berkolaborasi dengan kita. Macam contohnya Tesco. Tahun lepas saya buat dengan Tesco untuk jual baju ke cawangan-cawangan Tesco satu Malaysia. So kita buat kontrak 2 tahun, habis kontrak dan kita buat job lain. Macam itulah, on and off. Selama 20 tahun tu saya tak pernah kerja tetap. Mana tuan punya bisnes pun tengok pada musim. Macam madu tadi tu, yang tu saya tertarik. Mana tuan macam berani ambil risiko. Benda tu benda bukan jangka masa panjang punya bisnes. So macam mana tuan boleh terinspirasi untuk buat benda macam houseboat, macam madu? Dia satu, kita manfaatkan apa yang ada depan kita. Sebab saya duduk rumah. Bila kita berkurung ni 4 bulan kita duduk rumah. Kan? Menunggu kat rumah. So apa yang kita boleh buat? Surf internet. Sebab bagi saya melalui internet ni kita nampak macam-macam benda. So kita explore setiap bidang. Ambil contoh sekarang ni bila lockdown, pelancongan start. Tak boleh. Kita tak boleh jalan kat pelancongan, package or whatever. Sebab kita nak cross border tak boleh. Nak kena 2 dos, sijil vaksin, macam-macam keperluan dia. So kita fikirkan apa yang boleh mudah untuk kita dapat peluang yang cepat. Dan saya dapat madu lebah ni satu produk yang baru dan tak banyak lagi orang explore dekat Malaysia. Sebab dia ada masalah orang nak dapat yang original. Nak dapat original produk. So apa saya buat? Saya ikut orang ambil madu. Saya buat video YouTube apa semua. Ambil macam mana proses mengambil madu. Sampai diturunkan, kemudian kita packing dan kita hantar. So kita punya customer tengok apa yang kita buat. Dalam masa seminggu habis. Saya pernah bawa setengah tan, habis. Kita pernah bawa sampai beratus kilo, habis. Tapi jaga masa dia tak lama lah. Dalam tempoh 3-4 bulan je. Habis musim habis lah. Semua kita survey daripada internet. Mana tuan survey dekat internet dulu pasal madu-madu ni semua baru Baru kita buat. oh Kita explore lah, tengok. Kita tengok banyak orang jual madu. Lepas tu banyak orang komplain. Kan? Madu tiruan lah. Madu daripada luar, daripada Indonesia lah. Apa semua. So, orang nak yang original. So, macam mana kita nak jual yang original? Macam mana kita nak prove dekat orang? Ada orang kata ambil madu ni bakar lah. Benda tu tak perlu. Macam-macam orang boleh buat. Kan? Sebab dia kata sekali madu lebah tu boleh dibuat. Orang boleh buat sampai bau dia punya kelikapan
perawatan dan semua dia boleh buat. Teknologi tu dah ada. Tiruan ni. So orang tak boleh nak beza. The only way kita bawa on field. Kita terus pergi dekat tempat orang ambil madu. Kita rakam dia panjat pokok tu, dia potong, dia turun. Dia duduk dalam kelambu, ambil gambar. So, bila kita tayangkan dekat Facebook, dekat apa semua, orang tahu yang kita buat tu original. Dan saya sendiri ada dekat tempat tu. Mana ke waktu pun dah mencemburui. Saya ada soalan terakhir tu tuan, maybe untuk saya sendiri. Apa yang buat tuan bermotivasi untuk menjalankan bisnes yang banyak? Sebab macam kita nanti tuan ada sebuah houseboat, tuan ada buat madu, tuan ada buat kartun. So, untuk manage banyak bisnes tu bukan satu kerja yang mudah. So macam mana tuan boleh prepare dari segi mental dan fizikal tuan untuk run semua benda ni? Survive lah, survive. Sebab saya dulu, bila saya jalankan majalah, kita hidup dalam keadaan yang selesa. Dalam keadaan selesa, kita ada rumah, ada kereta, kita ada syarikat, ada kedai. Even saya ada kolam ikan juga, sebab kolam ikan, chalet, restoran. Macam-macam saya ada dekat 9 perniagaan saya buat masa tu. Kemudian bila bankrupt ni, dia habis. Habis. Semua habis. Mana di mana harta, rumah, kereta, selas pinggang. Saya balik kampung, tumpang-tumpang. Orang tu saya dekat kampung. Saya duduk kampung 10 bulan. Di kampung. Jadi, benda tu menjadi motivasi. Dah tak nak lagi dah susah orang jadi. Merasa balik tahan bas, naik bas. Dulu kita nak pergi mana tempat, kita naik kereta, sampai. Tapi sekarang pergi satu tempat tu, berkejap-kejap kita tunggu bas. Kita rasa dia punya suffer tu macam mana. Nak makan, anak nak makan. Nak bayar sewa rumah. So, saya lebih banyak kesusahan sebelum proses saya naik. Jadi bila saya mulakan karier, saya kira apa peluang yang ada, yang saya boleh grab, saya grab dan saya buat untuk bagi kesihatan kepada keluarga saya. Dan sampai sekarang lah, saya dah 20 tahun dah lah macam tu juga. Kita tak boleh give up lah. Give up, nanti menung buat apa? Kan, cukup lah menung sebelum ni, 10 bulan menung kat kampung. Sampai orang kampung kata gila lah kan. Mengenang-genang benda yang dah tak ada. Buat apa? Kan, dah tak ada, jadi go lah. Kan, dah tak ada, kalau kita fikir menangi keluar mata darah pun dia tak balik balik lah. So kita develop the new one. Kita buat benda baru. Dapat sikit pun cukup, tapi kita happy. Alhamdulillah. Alam bagi punya apa kat Mami? Bila saya dapat kadang-kadang projek tu bukan semua jadi. Buat 10, ada dah lekat 2, 3, tapi cukup. Maknanya 2, 3 projek yang lekat ni cukup untuk kita survive dalam time-time pandemik. Alhamdulillah. Okay. Syamin hang lagi. Betul tu. Okey, jadi untuk saya soalan itu saya, tapi saya akan tinggal Lain tak berapa baik. main tanah baik. Dengar saya tak tuan? Dengar. Saya dengar. Okey. Jadi sebelum kita menambahkan sesi ini, saya akan memberi ruang kepada para hadirin dan penonton dalam masa 5 ke 10 minit untuk bertanyakan soalan kepada Tuan Ibrahim ataupun boleh bersembang secara terus dengan buka mic, dan Tuan Ibrahim akan jawab semua soalan yang terbuku di hati. Jadi sebenarnya saya akan baca komen-komen yang ada daripada Tuan Haji Isa. Dia tanya, terima kasih kerana menyediakan karya Jom Masuk ke Kolej Fikra. Mohon dihalalkan sebagai bahan promosi. Harap dapat dikongsikan. Jadi Tuan Ibrahim dah ada buat satu banner untuk kita. Kalau boleh saya nak minta yang in charge untuk share screen. Saya pun dekat FB saya kan. Oh, Tuan Ibrahim dah pun ke FB. Sekejap, kita akan ada yang in charge untuk dulu. Terima kasih Ibrahim, terima kasih banyak. Sama. Cuma ada cadangan ke bagaimana tu apa tu kalau boleh pengalaman ilmu nak dikongsikan dengan pendidikan. Kalau macam Kolej Fikra Nafis, kita boleh prolong, kita boleh jadikan program pelajaran. Boleh insyaAllah. Dulu kita selalu juga ke kolej-kolej. Kita buat bengkel animasi, bengkel lukisan. Dia bengkel motivasi boleh berkongsi pengalaman macam ni pun satu yang bermanfaat lah.
kalau yang student peluang perniagaan ni mungkin tak tajuk pergasan macam mana macam ni Encik Ibrahim cerita lah konsep perniagaan ni kan. Amat-amat bermakna saya rasa. Dan mungkin yang lecturer pun tak tahu yang bidang-bidang dalam Bitcoin yang sektor baru kan. Dan mungkin benda baru. akan tengok dari segi kata kesohihannya boleh macam mana boleh lihat. Terima kasih banyak. Kita ada soalan daripada Siti Nazura Muhammad Amin. Ada juga yang jual kombinasi majalah hujang macam bumper raya dan sebagainya. Kombinasi ini daripada Tuan Haji Tuan Ibrahim sendiri ataupun dari syarikat yang ambil alih tadi? Daripada yang ambil alih, bukan saya dah. Saya pegang majalah tu 3 tahun je. 3 tahun. Alah, bagi pampers kat Mami boleh tak? Mami nak sapu. Bukan lagi ada saya. Dia dah jalan Alah, sendiri. Cuma dia menggunakan nama saya. korang ambilkan pampers bagi Mami, panggil Langan sini juga. Pada zaman awal-awal saya, dia mula-mula peralihan. Saya berkarya pun masa tu tak boleh. Bila saya menerbitkan satu karya yang saya sign dengan nama saya Ujang. Nama saya pun saya tak boleh pakai masa tu. Tapi sebab dah lama sekali, dah 20 tahun lagi, proses dah lama kan. Dan saya continue, saya tukarlah signature ni. Daripada Ujang yang asal tu saya tukar pada signature yang baru. Tapi majalah tu masih lagi dia orang buat. Dan saya keep continue dengan saya punya career. Maknanya apa yang keluar tu bukan saya tu, walaupun nama Ujang. Itu pun daripada Puan Rushda Azila. Okey, kemudian kita ada daripada Puan Rushda Azila. Boleh plan buat aktiviti outdoor sama-sama dengan pakcik ni. Sedih ke pakcik dia? Puan Rushda tanya. Boleh, insyaAllah. Kira houseboat tuan tu masih running lagi kan? Kira tuan masih ada tiket dengan si kenyir lagi masa sekarang ataupun dah? Tasik kerja tu masih ada. Ada 100 houseboat sekarang dekat sana. Dan saya boleh ambil lah. 100 biji houseboat ada di Tasik kerja. Tapi owner dia orang lah, orang lain punya lah. So bila kita nak buat aktiviti, kita just sewa je lah pun dan kita jalankan aktiviti kita. Macam kita sewa bas, kan, macam sewa bas persiaran, kita pergi Penang shopping, kita kumpulkan orang, kita sewa bas tu, kemudian kita jalankan aktiviti. api dapur tu kat. Macam tu lah fungsi yang semua tu. Cuma sekali tak boleh nak cross border lah, kita tak boleh nak enter sepadan ni. Itu yang masalah kita. Jadi tu macam sebelum ni kita pernah sembang secara kasar je lah berteliti. Apa yang buat sekretariat tentang houseboat ni? Dia pernah cerita ada beberapa buah houseboat digabungkan jadi satu yang meniaga di atas tasik. Sebenarnya tuan ceritakan kepada penonton kita hari ni. Okey, saya buat apa nama tournament pertandingan memancing di Tasik Kerja ni bersama grup saya di Terengganu. So bila kita bawa peserta 300 orang ke tengah Tasik. Satu houseboat bawa 30 orang, 30 orang. Jadi kita sewa sampai 16 biji houseboat dan kita belayar ke satu destinasi. Sampai di tempat tu kita akan gabungkan houseboat. Kita cantum-cantumkannya, dia akan jadi macam floating resort. So daripada atas boat ni tadi, orang boleh mengayau lah. Dia round, dia dah bersama-sama tu jadi pelantar yang panjang. Dan atas tu kita buat juga macam pasar karat. Ada orang jual kulit, ada jual produk, baju. Setiap peserta tu kita benarkan dia berniaga dekat atas tu. Siang kita adakan tournament memancing. So malam dia orang berniaga. Masing-masing duduk kasut, dia jual wallet, jual tali pinggang, jual kewang. Macam-macam orang. Ada jual kambing golek pun ada. So kita bagi peluang kepada setiap orang berniaga. Apa yang dia boleh provide dalam grup, sebab kita ada dekat tengah-tengah air. Bila you duduk satu tempat dekat tengah-tengah air, kedai tak ada kat situ. So you sebelum pergi, you fikirkan apa keperluan orang dekat atas. Mungkin you nak jual stiker, orang hilang stiker. Lalu mungkin orang baju tebal, baju panas sebab suasana sejuk, baju hujan, payung. Itu atas kreativiti masing-masing. Kita bagi kebenaran. Dan setiap tahun macam tu lah. Masing-masing dah planning dah. Sambil dia pergi memancing, masuk tanaman, malam dia boleh berniaga. Kita ada soalan terakhir daripada Puan Rushda. Dia tanya, siapa yang akan teruskan legasi pakcik? Ada
seorang masih lagi sambung lagi nak ambil master dia tahun ni. Seorang dah graduate dan bekerja dengan syarikat animasi sekarang. Dah lama lah dia dengan syarikat ni. Sambil dia buat juga freelance. Ada 2 orang lah. Cuma kartun dia tak sama macam saya lah. Saya masih lagi style tempatan, style lokal kan. Dia orang ni dah lebih kepada manga-manga style kartun mata besar-besar tu. Angah taruh mana? Ambil pampers tu, pampers sampah. Okey. Ada lagi? Okey, kita baca daripada Puan Liana Rusli. Apa harapan Cik Ujang untuk menggalakkan kartunis generasi baru mewarisi semangat idea dan karya di masa akan datang? Saya rindu zaman majalah Ujang dulu. Daripada Puan Hidayah Latif. Tapi dia dalam komuniti kaki apa ni, lukis ni, dia masih ada juga yang mengamalkan yang tradisional. Maknanya lukisan yang menggunakan secara style zaman dulu pakai brush, pakai dakwat, masih ada. Masih ada kelompok belum. Macam kita beli ketupat lah, ketupat segala kan banyak kat kedai, jangan perlu. Tapi orang buat ketupat pakai daun lah masih ada lagi kat kampung-kampung. So fenomena itu sentiasa berterusan. Dan kita ada collectors juga yang suka mengumpul komik-komik lama-lama yang bahan fizikal yang kalau kita terbitkan kata-kata ini yang berbentuk kartun Malaysia, dia orang akan beli. Ada followers dia, ramai dan dia orang adakan feed juga karya-karya. Memang majalah saya pertama tu dia orang jual sekarang sampai 4,800 yang nombor 1, yang Ujang nombor 1. So nilai itu dah ada dan collectors tahu benda ni satu pelabur yang sangat baik. Jom, Okey, buat masa ni tu je soalan. Tapi saya akan open lagi, sedikit lagi masa saya bagi ruang sebab kita ada 85 orang penonton. Boleh. Mesti banyak lagi soalan orang tanya. Boleh tanya. Lagi dalam 2 minit lagi. 2-3 minit untuk para penonton kita. Mungkin kalau berani. Kalau nak bersembang dengan Tuan Ibrahim boleh on my screen ataupun kalau malu-malu boleh raise hand dulu ataupun boleh komen, saya akan bacakan ulang. Jangan ada rasa malu, jangan rasa ada segan. Ini peluang untuk kita berkenalan dengan Tuan Ibrahim hari ni. So, korang boleh tanya apa-apa soalan untuk Tuan Ibrahim. Sejauh ini semua. Mungkin semua banyak soalan dah terjawab. Siapa yang tak tanya tu satu kerugian sebab Tuan Ibrahim dah Rasakan bagaimana? macam Tu Nurjana Rasen. Nurjana katakan. Assalamualaikum Tuan Ibrahim. Saya follow Facebook Tuan Ibrahim. Jadi saya nampak update tentang apa? Tuan Ibrahim ada projek dengan agensi anti dadah kebangsaan kan? Jadi saya nak tahu projek tu adalah projek yang akan disiarkan di televisyen ke macam mana? Macam mana kalau kita nak follow, kita nak tengok? Kita akan masuk ke dalam YouTube. Sekarang ni dah ada ke? Belum lagi, kita tengah buat sekarang. Yang kesiap dalam tempoh sebulan kita akan siapkan. Lepas tu kita akan tayangkan di YouTube. Sebab sekarang ni orang tengok YouTube lagi banyak pada orang tengok TV. Betul. Jadi dia akan disediakan secara berkala lah, ada episod lah. Ya. Okey, baiklah. Pendek-pendek je, tak panjang pun. Tak Pendek apa. untuk kempen. Dia boleh jadi pengganti. Dia boleh jadi pengganti kepada Usop Samtorian, Ujang. Kita orang kan Tak macam boleh. Sebenarnya satu duration dia 23 minit. 23 minit ni satu cerita panjang yang kita develop karakter. Tapi yang dengan ADK ni kita buat karakter yang dah memang orang kenal. Kartun yang orang dah kenal. Kita gunakan kartun tu untuk kempen. Untuk kempen anti dadah. Tapi dia pendek sangat. Dia tak panjang. Okey. Terima kasih Tuan. Cuma orang boleh tengok perbezaan teknologi je lah. Ada soalan-soalan lain? okay, saya buka lagi sikit lagi. Ada lagi 2 minit lagi. Kalau ada soal, ada apa-apa soalan.
memperbaharui yang untuk tutorial tu. Tapi masa yang nak siarkan dekat RTM tu, isu ni tak berbangkit ke untuk nak disiarkan dekat Dia tak berbagi sebab TV masa tu? dia tak Kenapa berbagi. pun waktu tu? Dia tak berbagi sebab masa tu kita kawan. Kita dengan investor ni kita kawan. Kita minum teh sama-sama, kita naik kereta sama-sama. Tapi bila dah terjual, masuk ke TV apa semua, itu berlaku benda ni selepas tu. Bukan masa kita menerbitkan Suntorial ni. Kita buat demo produksi ni, Suntorial tu dah habis tayangan di TV dah. Dah selesai dah. Masalah timbul kemudian, masa saya lepas kita terbitkan Suntorial, kita buat majalah hujang juga. Majalah hujang tu idea daripada saya, karya saya, dan majalah tu saya buat lebih awal masa saya digila-gila lagi. Kemudian kita terbitkan majalah hujang ni sebab masa tu bila siap animasi ni kita tak boleh tayang dekat TV. Setahun kita tak boleh tayang kat TV. Cerita dah siap tak boleh tayang sebab TV tak ada slot. Dia tak ada slot kartun dan dia tak tahu berapa dia nak bayar kita. Sebab khusus satu dia kartun bersiri pertama Malaysia. Bila pertama benda baru, dia tak tahu lagi berapa nak bayar. Kan? Bila kita letak satu harga yang tinggi, kita cakap okey satu sini kita nak 45,000. Even pegawai yang apa masa tu pun dia kata, kenapa mahal sangat? Kenapa kita nak beli kartun news sampai 45,000? Sedangkan kita boleh beli kartun luar 6,000 je. Kan? Kartun luar syndication dia jual banyak negara. Kan? Kalau dia beli 1,000 satu siri pun, dia masih untung lagi. Kan? Dia jual ke 52 negara satu dunia. Kan? Kalau dia jual 1,000 pun dia ada 52,000. Masih mahal lagi. Tapi kita sebab kita satu company lokal dalam negara dan kita ada satu syarat masa tu RTM TV2. Kita ada 2 syarat TV je, TV 3 kan. So kita hantar TV station siapa nak beli? Mahal sangat, baik dia beli kat luar kan. So itu yang kita hadapi masa tu. Tapi masa tu kita okey. Bila tak boleh keluar TV, kita buat berjalan. Kita buat berjalan hujang sebab kita ada pekerja ramai. Jadi better kita ada 100 orang semuanya. Dia sebenarnya 100 orang dalam tempoh setahun kita tak ada income. Macam mana? So apa yang kita buat, kita keluarkan majalah hujang. Dan daripada hasil majalah, kita boleh cover gaji-gaji kerja-kerja lain. Masuk buat animasi. Sebab ramai, kita ada 100 orang animator. Terlampau ramai. Dan produk tak boleh jual, boleh masalah. Bila majalah hujang boleh jual dan kita boleh suai. Tapi berlakunya masalah tu bila hujung-hujung. Kan? Bila hujung benda dah cantik, income tu dah cantik, so baru timbulnya masalah. Sebab saya tak boleh claim saya punya profit sharing. Saya ada 30% profit sharing dalam company tu. Selepas 3 tahun, saya tak boleh claim profit sharing saya. Sebab bila saya minta, dia kata, apa yang membuktikan awak ni hujang? Wah, pelik kan? Kita buat hujang, benda orang tanya kita, apa yang membuktikan awak hujang? Macam mana dia cakap? Kita pun ingat, untuk hujang ke saya? Kan? Masa tu kita, pelik kan? Pelik. Saya kata, saya hujang. Kawan saya tahu saya hujang. Saya lebih dengan ini dah 10 tahun dengan nama hujang. Tiba-tiba bila kita naik mahkamah, proses dia orang kata, apa bukti awak hujang? Kalau awak. Kata nak terpilih kena tak? Baru kita tahu rupa-rupanya kita perlu daftarkan hak-hak. Baru kita tengok, rupanya orang lain dah daftarkan karya-karya. Sini pun ada satu. Itu masalah. Selepas Mali. Bagi kita ada soalan last daripada Umi Maisarah Zulkifli. Apakah pendapat Encik Ujang antara cabaran dan perbezaan terbesar yang dihadapi dalam dunia lukisan kapitalis Malaysia dari zaman dahulu dan kini? cabaran, Perbezaan terbesar, cabaran dan perbezaan terbesar yang dihadapi dalam dunia lukisan. saya perbezaan terbesar kita dalam industri ni macam perubahan zaman lah. Perubahan zaman. Bila zaman kita buat dulu dalam Panadol pun kau koyak je. Ni Panadol. Ubat. Yang semua Ubat. kena Ubat. berubah. Dari segi Ubat. production, dari Kau nak segi ubat. design, Ubat tu. Mali. penerbitan, semua berubah. Dulu kita hantar majalah, bila kita buat satu majalah, 140 muka tebal ni. Dia punya artwork tu. Yang hitam tak Itulah apa. artwork yang kita hantar ke printing. Kita pergi ke printing, pikul. Tu, 140 muka tu. 114 tu artwork saja. Kemudian dia ada overlay kali 2. Kita ada berapa? 114, kita ada 200 lebih. 200 keping kertas kita hantar ke printing. Kemudian bila berubah keadaan digital, kita dah hantar DVD. Kita dah hantar CD.
dah hantar thumb drive. Dan proses tu pun semua berubah. Kita bukan lagi lukis menu, dia kena shoot film, banyak proses dia dengan printing. Jadi sekarang apa yang saya katakan banyak berubahnya dari segi berubahnya zaman, berubahnya equipment yang kita gunakan. So semua sekali kena jadi lain lah. Jadi lain. Dan orang macam saya kena belajar balik semula. Start balik daripada zero. Dulu kita ajar orang. Kita ajar kata ni, stroke macam ni, tarik brush macam ni. Sekarang dah tak ada dah. Tarik brush, nak keringkan brush, nak jaga colour supaya oil paint supaya tahan lama macam mana, letak tisu, letak air. Semua teknik tu dah tak pakai lagi dah. Semua akan dalam iPad. You nak oil paint, you nak colour, watercolour, stroke, whatever, semua ada dalam scripting iPad. You nak delete, apa semua ada dalam. Siap. So, orang macam saya, kata di tahun 80-an, 90-an, dia kena belajar banyak tentang digital. Kena belajar macam mana nak high resolution, low resolution, nak transfer file, jetpack, zip, everything. Banyak benda yang memakan masa. Macam kita ni otak dah lembab. Macam saya ni umur dah 56. Banyak benda lupa. Orang ajar hari ni bisa pagi dah lupa separuh. Kan? Kawan saya yang ajar saya digital tu sampai marah saya. Kan? Yang ajar saya Cartoonist Alloy. Dia agak advance sikit dalam digital. Hari ni dia ajar, besok pagi saya telefon dia. Alloy, aku punya ni tak boleh lukis tak? Kan? Macam mari jumpa aku. Bila jumpa dia, masalah dia apa tau? Dia punya pen dalam set tu saya tak keluarkan. Itu je masalah dia. Itu okey. Jadi kita, itulah dia cabaran paling besar. Orang macam saya ni. Orang lain tak ada, saya tak tahulah kata ketika dia baru ni, dia orang lebih hebat. Okey, ni last soalan ada lagi pada sini dan surah Muhammad Amin. Saya dah tak ada dah lupa ni. Dia apa beza kartun Tim Beramboi dengan arwah Tim Beramboi? Okey. Cerita dia macam ni. Saya buat kartun Tim Beramboi tu masa saya menuntut di USM. Tahun 87 saya pergi ke USM. Saya ambil seni halus. Penulisan kreatif. Cincin seni kreatif saya ambil di USM. Jadi di sana saya pertama kali dia dengar Tim Beramboi daripada budak-budak meskom. Dia orang sebenarnya ada banyak rakaman orang gila, orang letak untuk alat pandang dengar dalam library. So dia ada banyak video. Tapi yang paling menarik ni Tim Beramboi ni yang dia orang rakam, kemudian dia orang print kaset tu dia orang sebar-sebar kan banyak tempat. Dan saya pertama kali dengar tu masa saya di USM pada tahun 87. Bila saya balik ke Gila-Gila, saya buat 14 muka surat Tim Beramboi dalam majalah Gila-Gila. Dan benda tu dapat sambutan yang hangat. Ramai peminat dia. Kemudian bila saya keluarkan majalah Ujang pada tahun 94 saya buat tahun 95 kita keluarkan majalah Ujang. Saya gunakan Tim Beramboi ini as mascot, sebagai mascot. Dan daripada mascot tu kita buat merchandise, produk. Kita juga keluarkan kaset Pujaan Sirap 2 edisi. Kita keluarkan buku-buku. Jadi kita buat jualan merchandise saja dekat 60,000 setahun. 60,000 sebulan kita buat. Daripada produk kaset tu cetak tak tahu platinum apa petis apa semua tak tahu lah zaman. Sebab kita cetak jual macam tu. Selepas 3 tahun baru datangnya orang mendakwa Tim Beramboi. So kalau orang tanya apa perbezaan dia, kita nak tanya dalam tempoh tu 3 tahun tu dia buat apa? Kan, kalau orang tanya apa perbezaan Tim Beramboi yang kita buat dengan Tim Beramboi yang saya nak tanya satu soalan saja. Dalam tempoh 3 tahun kita memasarkan Tim Beramboi. Yang Tim Beramboi sebenarnya buat apa? Yang klaim dia punya tu dia buat apa? Adakah dia membeku ke, beribadah ke, ataupun dia daripada alam lain ke? Dia keluar dengan perundangan. Maknanya dia daftar dulu. Tepuk pengetahuan kita. Daftar, kemudian bila bawa kita ke mahkamah, dia dah ada surat pendaftaran. Kita tak daftar. Tapi peminat-peminat tahu. Yang ikut saya punya karya majalah saya semua, dia orang tahu siapa yang buat Tim Beramboi. Dan dia membesar dengan karakter tu bukan baru. Dalam tempoh 3 tahun tu kita keluar dalam majalah. Satu tahun 12 isu kita keluarkan. Tolong jap. So benda tu dah tertanam dalam fikiran masyarakat. Dia orang dah tahu dah. Sebab tu bila berlaku perebutan hak cipta kat mahkamah tu memang saya tak boleh campur sebab saya tak ada pendaftaran. Saya baik. Saya tarik diri. Saya tarik diri sebab buat apa kita nak lawan sebab kita tak ada apa. Kan dengan keadaan perlukan duit yang banyak apa semua. Tapi at the end ujung-ujung dia nak ke mana juga. Kan? Nak ke mana? Sebab originality. Kalau kita katakan kita buat satu produk atas tangan kita, kemudian orang lain tiru, tak apalah tiru lah, berapa lama dia boleh tiru.
berapa lama dia boleh bertahan benda tu. Yang original tetap orang tahu. Yang asal. Emosi sikit saya cerita benda ni. Sebab sebab dia makan masa yang lama. Okey, rasanya tu je soalan yang kita ada untuk hari ini. Alhamdulillah banyak pengajaran dan maklumat yang sangat berguna dapat kita perolehi dari Tuan Ibrahim. Sekali lagi ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Ibrahim kerana sudi bersama kita hari ini. Dan di kesempatan ini saya nak mohon maaf andai kata ada apa-apa kekurangan sepanjang saya menjadi mereka. Andai kata ada terkasar bahasa, saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Tuan Ibrahim. Sebab saya nak end ni pun saya macam sayang. Sebab susah nak dapat orang kata peluang macam ni bersembang dengan Tuan Ibrahim. Apa nanti buat lagi. Saya duduk rumah je. Saya duduk rumah je, tak ada buat apa pun. Okey, tak ada apa-apa lagi, kita kembali kepada MC kita, Saudari Safarina. Silakan. Baiklah, terima kasih saudara Muhammad Syamim atas soalan-soalan yang diborakkan tadi. Sangat menarik ya, sangat hebat Tuan Ibrahim kita. Wah, seronok ya awak semua pumpang-pumpang soalan yang diberikan dan Tuan Ibrahim pun melayan. Terima kasih. Jadi, kita pun dah kenal dengan Tuan Ibrahim kita dah tahu pengalaman beliau, usaha beliau untuk semangatkan diri dalam penceritaan tentang perjalanan beliau sendiri. Apa yang kita dapat daripada penceritaan Tuan Ibrahim adalah apa yang kita minat ataupun apa yang korang minat, teruskan. Apa yang kita suka, apa yang korang suka, teruskan. InsyaAllah rezeki tak pernah salah alamat. Baiklah, seterusnya, majlis takkan lengkap kalau pengarah program tak beri sebarang ucapan. Dengan itu, saya menjemput saudara Amara Fikri bin Azmi selaku pengarah program mata pelajaran event management. Sebelum itu, ribuan terima kasih kepada Tuan Ibrahim kerana menyediakan karya Jom Masuk College Petra. Mohon dihalalkan sebagai promosi College Petra. Jadi dipersilakan pengarah program kita. Baik. Assalamualaikum. Untuk pakcik, anak saudara pakcik itu Kak Sanas. Okay, salam Kak pakcik. Ada sebelah saya. Assalamualaikum, Mak. Hai, cuba lagi. Kat rumah tu. Acok. Orang kat rumah lah ni. Kita kat rumah Minta maaf, Encik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis dan moderator pengacara majlis juga. Yang berhormat Tuan Haji Esra bin Muhammad, Ketua Penyelenggara Sekolah Background, dan berusaha Encik Rizal bin Zainal, Ketua Bahagian Ahli Ehwal Akademi Pelajar Sekolah Background. Yang dihargai Tuan Ibrahim bin Anon, tokoh kartunis negara di Malaysia, para pensyarah, mahasiswa, siswi dan seterusnya sidang hadirin yang dihormati sekalian. Terlebih dulu bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama hadir dalam majlis penutupan event perjalanan Lajin dan Kartunis Malaysia. Program ini merupakan salah satu program yang perlu dilakukan kerana program ini dapat menambah pelbagai ilmu terutamanya dalam bidang industri dan perniagaan. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, ujian program ini diadakan adalah untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang perjalanan karier Tuan Ibrahim bin Anon sebagai ujang dan mendedahkan kepada generasi muda tentang pemilih kerja yang berdasarkan minat dan bakat dalam kalangan masa hadapan. Salah satu matlamat program ini adalah agar semuanya hadir dapat mengimplikasikan ilmu yang telah disampaikan dari program ini dengan sebaiknya. Program ini juga dapat memberi motivasi dan pengetahuan kepada kita untuk masa hadapan. Hadirin yang dihormati sekalian, kata daripada saya selaku pengarah program dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mengakhirikan event perjalanan Lajnah Kartunis Malaysia. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Amal Fikri selaku pengarah program atas ucapan
tak buka lagi ni. Nampak medium tak? Nampak dia? Ini orang penting nampak ni. Peminat kucing ni. Kira tak ramai lagi buka. Boleh. Kan selalu kita nak bergambar dengan kartunis Malaysia ni. Dia macam ambil gambar dekat atas pentas juga kan. Dia lama dulu kan. Semua boleh Okey. Satu. Semua gerak jangan gerak. Satu, dua, tiga. Dia ada penting. Digital kan. Freestyle. Dia kalau video Kejap, kejap. banyak kali. Okey. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Kejap. Okey, last. Aku ambil banyak tak apa. Satu, dua, tiga. Alright, done. Okey, terima kasih semua. Okay, terima kasih. Amak, tak khabar? Terima kasih semua yang hadir pada majlis hari ini. Terima kasih. Terima kasih semua kawan-kawan dan juga pensyarah kita. Saya hargai dengan kehadiran awak semua. Terima kasih Tuan Ibrahim kerana sudi hadir pada majlis hari ini. Kami sangat berbesar hati dan hargai kehadiran Tuan. Terima kasih juga kepada penyelaras program kita iaitu Tuan Haji Ista kerana hadir pada majlis hari ini. Jadi, saya minta maaf sekiranya ada kekurangan dalam majlis ini. Maafkan saya jika ada terkasar bahasa, terlebih ataupun terkurang. Ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Jaga diri semua, stay safe, take care, jaga kita. Dan saya akhiri dengan 4 baris pantun. Berakhir sudah majlis kita. Moga bersuah tahun harapan. Andai ada tersusun kata, salah silap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.